Kita dapat call, mangsa jatuh dalam lubang. Bila dah masuk kawasan Masjid India tu, saya nampak kawan-kawan daripada Balai Bomba Titik Wangsa. Ketika tu memang lubang 3 kaki lebih kurang, dan ada air berpusing dan ada selipar. Kita tak tahu siapa lagi masa tu, perempuan ke lelaki ke, seorang ke dua orang, kita belum dapat kata putus lagi. Anggapan saya bila excavator sampai, dia dah scoop 3-4 scoop, dah jumpa body. Anggapan saya ketika tu, saya doa macam tu. 7-8 lori angkut tanah tu tak jumpa juga. Turun membuat selaman, mencari sebarang kemungkinan ada petanda. Sebab sebelum tu saya dah jumpa keluarga dia, anak dia, tolong cari sampai jumpa. Dia dah tahu mak dia dah tak ada, dia cakap kan. Dia dah tahu mak dia dah die, tapi dia nak body. Seperti yang sedia maklum, kalau Paik Kumbahan ni memang macam-macam benda saing ada lah. Bila saya naik, torchlight ada. Bila dah selam, torchlight pun tak dapat nak menembusi benda saing yang ada tu, tak dapat menembusi, tak tahu apa yang ada. Assalamualaikum, kembali lagi dalam podcast reality bersama dengan saya Daniel Nawawi dan saya punya teman co-host saya iaitu Amemus. Amemus. Hari ini bersama-sama dengan kami di sini di dalam podcast reality. Episod kali ini adalah episod yang mana kita buat di luar kita punya studio, Ya, betul. Okey, di mana ia berada di tempat lokasi di mana orang yang kita nak interview ni bekerja. Betul. So kalau ikutkan, ini kali pertama lah kita berada di luar studio, Daniel. Betul. Untuk kita merasai suasana buat podcast di luar studio. So saya sebenarnya agak nervous sikit. Agak nervous, sebab sebelum ni kita orang datang tempat kita kan. Betul. So kali ni kita datang tempat orang. Ya. Saya pun nervous sebab kerusi dah lain, semua dah lain kan. Ini silap-silap salah tanya, takut kena balik. Betul. Dan untuk episod kali ni, sebelum apa-apa kita nak panjang lebar, saya nak minta bagi yang menonton dekat rumah, dekat YouTube channel Sirap Limau Official ni, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loceng. Dan bagi mereka yang mendengar pula, jangan lupa korang dah boleh dengar kita orang dekat Spotify. Yang mana tengah drive, tengah dalam jam, dah tak tahu nak dengar lagu apa, dah boleh buka kita punya Spotify untuk dengar kita punya podcast reality. Kita dah susun cantik-cantik. Ada dah 2-3 episod dah dalam tu, Dan. Ya, Alhamdulillah. Baik. Tanpa kita nak buang masa, kita nak terus kepada topik kita pada hari ini. Dan suka untuk saya menyebut tajuk podcast kita pada hari ini iaitu, ini saya letak lah ini saya yang letak. Kalau salah nanti kita boleh tukar waktu kita baik. Dekat editing. Okey, tapi ini daripada perspektif saya sendiri dan juga perspektif mewakili podcast reality. Tajuk pada kali ini iaitu Hero di Air. Hero di air ya, Daniel. Hero di air. Awak bayangkan apa tu sebenarnya? Mesti guest kita kali ni dia kira, kalau dulu kita ada malim gunung, ni malim air lah. Ini orang yang orang kata dapat boleh menyelamatkan. Dia diperlukan saat-saat penting, ketika orang perlu diselamatkan dalam air. Ada apa-apa bencana yang melibatkan air, ini orangnya. Betul, faham. Dan saya dah tak sabar lah, Dan. Kita nak boleh awak introducekan tak kita punya hero air hari ni? Baik. Saya pun dah tak sabar sebenarnya. Tanpa kita membuang masa, kita menjemput dalam set podcast reality kali ini iaitu Encik Muhammad Amiruddin bin Muhammad Hassan. Ya, saya. Tepuk tangan sikit. Okey, saya panggil Encik Amir ya. Ya, boleh. Encik Amir, selamat berkenalan. Terima kasih kerana sudi untuk join kita punya podcast pada kali ini. Okey, tapi sebelum apa-apa pun, saya sebenarnya saya difahamkan atau saya ada nampak Encik Amir dalam podcast yang lain sebelum ini. Dan saya baca dekat ruangan komen, ramai netizen yang memanggil Encik Amir ni sebagai gelaran Abang Misai. Abang Misai. Abang Misai. Dan satu gambar viral dia, yang mana gambar dia tunjuk sign good macam ni, sebelum detik-detik penting bagi saya, iaitu detik sewaktu Encik Amir nak turun dalam operasi mencari dan menyelamat baru-baru ini. Saya interesting juga. Mungkin saya boleh ajukan soalan pertama dulu. Soalan yang agak relax. Silakan. Okey, kenapa kita selalu tengok orang yang pekerjaan badan beruniform ni, misai tu dah jadi satu pelengkap.
Jadi nak tanya Encik Amir sendiri, kenapa nak simpan misai sebenarnya? Okey, terima kasih Sirap Limau. Jadi Sirap Laci Okey, terima kasih Sirap Limau atas jemputan. Alhamdulillah, sebenarnya soalan yang ditanya tadi tu memang ikut peribadi saya lah. Memang saya suka untuk simpan misai lah. Tapi tak terlampau tebal. Dan kalau dalam unit uniform, bomber especially boleh simpan dan perlu ditrim lah untuk nampak. Pada saya nak bagi nampak garang sikit lah, kita cakap kan. Nampak garang sikit. Jadinya kalau kita pergi kes-kes yang memaksa untuk kita berwajah garang, jadinya watak tu dah ada. Tapi bila kita pakai equipment, muka tu maksud dia tak nampak lah. Dah tak nampak lah. Dah tak nampak. Jadinya misai tak menunjukkan anda adalah hebat. Okey, macam tu. Faham. Dia hanya untuk gaya Encik Amir lah. Ya, betul. Saya punya trademark lah, lebih kurang macam tu lah. Okey. Faham. Menarik. Tapi tadi ada cakap ada misi yang perlu muka garang, ada misi yang muka tak perlu garang. Ya, betul. Contoh misi muka perlu garang tu waktu bila? Untuk bomber ni kita ada pelbagai kes yang kita kena respon. Daripada aspek orang kurang siuman, daripada aspek orang nak bunuh diri. Okey, kayaknya melibatkan penglibatan mangsa ataupun orang awam ni ramai lah. Jadinya kalau kita mungkin kita cakap jambu kan. Jadinya orang kurang untuk ada gerun tu dalam hati. Jadinya kalau ada yang muka garang sikit, ada mungkin tegur sekali cakap je dia dah dengar. Orang kita ni kan like, follow and share kan. Dia selalu rakam. Faham. Bila ada yang menegur tu muka yang garang sikit tu, dia lebih ambil cakna lah untuk teguran tersebut. Secara psikologinya secara psikologi. Okey, sebenarnya kita dah tiba-tiba ke soalan yang lain Pada asalnya saya berniat untuk tanya Encik Amir lah, sebelum kita panjang lebar nak berborak pada hari ini tentang latar belakang Encik Amir sendiri. Encik Amir orang mana, ketika ini umur berapa dan telah berapa lama berkhidmat dan sebagainya. Okey, nama penuh saya diberi oleh ayahanda tercinta saya adalah Muhammad Amiruddin bin Muhammad Hassan. Anak jati Gerik lah. Gerik tu di mana? Di Perak, kampung Pulau Belayah. Kalau pernah pergi ke sana, dengan nama kampung tu pun memang pulau keliling air lah. Maksud dia, saya memang dibesarkan dengan bermain air. Kita nakal dengan air lah. Dari 2011 saya rekrut. Umur 21 ketika tu lah. Sekarang ni tuan-tuan kira sendiri lah, umur saya tak sampai 30 lagi ke sana. Okey. Dah berapa tahun berkhidmat tuan sekali lagi Encik Amir? 13 tahun plus minus. 13 tahun. Saya nak tanya sikit, sebelum ni melanjutkan pelajaran di Politeknik Ipoh. Ya, betul. Ambil kos apa pada waktu tu? Okey, untuk di Politeknik Ipoh saya ambil kos sijil penyaman udara dan penyejuk bekuan. Aircon lah. Aircon, bukan pure mechanical. Dan waktu saya dah bekerja di KL, saya ambil PJJ lah untuk lengkapkan saya punya diploma mechanical. Dan dah grade mechanical, belum ada lagi rasa untuk sambung lagi lah. Setakat ni. Macam mana daripada kos aircon tadi tu, ada turn nak jadi seorang pegawai bomba? Okey, untuk rekod saya mohon masuk menyertai keluarga bomba ni guna result SPM. Bukan kayaknya saya tak SPA dia tak requirement sijil ataupun kelayakan yang saya ada ketika tu. Jadi saya masukkan SPM dan saya dipanggil waktu saya praktikal, waktu saya dah habis belajar sijil untuk penyaman udara tu, dan selepas saya bekerja di sini dan saya sambung untuk diploma. Jadinya untuk diploma tu saya masih belum ada rezeki lagi lah untuk dapat jawatan berdasarkan saya punya kelayakan tu. Tuan, saya nak tanya tuan, berkenaan dengan tuan kata tuan isi SPA untuk menjadi bomber lah waktu tu. Tuan isi sendiri waktu tu? Waktu tu ya betul, memang saya isi sendiri. Bila dah dapat result SPM dan diuar-uarkan oleh cikgu sekolah, dia beritahu dah dapat result, dah boleh isi SPA 8 ketika tu. Dan memang menjadi bomber tu adalah cita-cita saya daripada kecil lah. Okey. Kayaknya untuk
Untuk rekod cikgu-cikgu sekolah, Amir dah mencapai cita-cita. Alhamdulillah. Okey, tapi kenapa kita dekat Malaysia ni ada banyak badan uniform yang lain, tapi kenapa Encik Amir memilih bomber, bercita-cita untuk menjadi seorang bomber? Okey, kita undur balik. Saya undur balik lah cerita waktu saya tadika lah. Ada biasalah untuk anak-anak tadika ni kita akan buat lawatan ke balai bomba, anggota bomba datang ke sekolah. Kayaknya ketika tu saya tengok anggota bomba ni adalah satu susuk yang kita nampak gah lah maksud dia ketika tu, dengan jenteranya, dengan uniformnya, dengan smart dia. Dan ada juga yang bercerita dengan mulut bersembang dengan kita ni, tak siapa-siapa anak-anak kan, bercerita okey kerja bomba ni baik. Dia beritahu lah ketika tu, kerja bomba ni bagus, waktu kita bekerja kita boleh buat pahala, noble job kita cakap kan. Kayaknya sambil bekerja sambil kita buat pahala, kita boleh tolong orang. Jadinya itulah antara titik sebab yang menjadikan saya menulis cita-cita saya adalah bomba ketika tadika lagi. Dan bila saya dah ketika rekrut, saya teringat balik. Dan saya balik rumah, saya cari balik saya punya report card tu, betul. Memang betul. Pilihan pertama adalah bomba. Dan Alhamdulillah, sinilah saya. Alhamdulillah. Kalau ikutkan sekarang ni Daniel, jarang orang kalau macam dulu saya cita-cita pilot. Okey. Ni sekarang duduk kat sini. Duduk kat sini. Betul, jarang yang berjaya lah orang kata. Betul. Saya pun nak jadi pilot sebenarnya. Oh ya. Sebab tinggi sangat pilot. Cita-cita tinggi sangat. Betul. Sebab pilot tinggi kan. Ya. Tapi sekali lagi macam saya kagum juga, menarik pada usia yang muda waktu tu dah bercita-cita dan teruskanlah konsisten sampai menjadi seorang ahli bomba. Encik Amir, saya nak tanya juga berkenaan dengan Encik Amir yang nak jadi bomba. Apa pandangan ibu bapa? Apa pandangan ahli keluarga, kawan-kawan? Ada tak yang menentang? Okey, untuk pandangan mata untuk ibu bapa saya, memang dia sangat-sangat menyokong lah. Untuk ibu bapa saya yang di kampung, memang sangat-sangat menyokong nak jadi bomba. Dia pun dah tahu bomba kerja tolong orang, memang dia dah tahu. Kakak saya jadi isu. Dia beritahu sambung belajar dulu dapatkan CJ, dapatkan ijazah untuk mungkin more pada kerja yang gaji lebih besar lah. Okay. Tapi bila kita fikir dalam masa yang saya ditawarkan untuk rekrut tu, padahal ketika tu ditawarkan rekrut tu, ketika tu saya baru 2 bulan, tak salah saya, sedang diploma. Saya dapat asasi untuk diploma, sambungkan ke diploma. Lepas habis CJ, saya dapat terus tawaran untuk sambung diploma lah. Ada sebab saya menepati syarat-syarat, saya dapat terus sambung diploma. Tak habis pun 1 sem, tengah MUEK, tengah ada exam MUEK ketika tu, kampung call, kakak saya call beritahu ada panggil rekrut untuk bomba. Dan saya tinggalkan diploma terus untuk rekrut lah. Kayaknya minat tu mengatasi segala-galanya lah. Itu adalah bahasa mudah. Kayaknya saya abaikan dan saya dapatkan diploma ketika saya bekerja. Okey. Tapi Cik Amir cerita tadi kakak yang menghalang. Tapi end up kakak juga yang telefon. Ni dah ada. Ketika tu kampung kan. Ketika tu kita tak ada kemudahan sangat. Handphone pun tak ada. Okey, kalau nak call kena call kakak je lah. Kakak je ketika tu yang bekerja. Abang pun ada. Kita pun ada juga komunikasi dengan abang. Kadang-kadang balik. Macam tu lah lebih kurang kan cerita dia. Kayaknya kakak dia nampak ke jauh ke depan. Dia itu yang cadangan dia macam tu. Saya bukan tak mendengar cakap dia. Saya dengar. Kita hormat keputusan orang terakhir kan. Tapi ketika tu suasana masa tu membolehkan saya memilih pergi ke bekerja. Okey, sebab diploma yang ada ketika tu tak menjamin untuk kerja saya nanti. Jadi yang panggil rekrut ni confirm saya dah dapat kerja. Itulah yang nasihat daripada mak ayah saya lah. Jadinya saya pegang dan restu daripada dia orang yang mengadakan saya di sinilah. Faham. Okey, jadi kita terus ke depan di mana dah dalam fasa rekrut. So kalau dalam bomba ni Cik Amir selalu tempoh rekrut tu berapa lama? Dan macam mana pengalaman Cik Amir dalam tempoh masa rekrut tu? Okay, untuk rekrut bomba, untuk grade SPM yang kita masuk ni 6 bulan.
Okey, dalam tempoh 6 bulan tu ada banyaklah silibus yang perlu dipenuhi. Okey, untuk yang paling terseksa jiwa dan raga tu adalah peringkat awal. Maksud dia sebelum kita daripada orang biasa nak sangat jadi bomber, kita nak transform kita punya disiplin, kita punya jam badan kita punya gerak kerja kita. Untuk minggu pertama kedua tu memang sangat-sangat menekan mental dan fizikal lah. Kena maksud dia kita kena bangun pagi, sembahyang subuh, ramai-ramai kita tunggu seorang buat salah semua kena. Kena benda tu pada saya bukan untuk mendenda tapi untuk mengajar. Okey. Di pagi macam saya punya batch 99 orang. Kena seorang je buat salah, semua akan kena. Perempuan, lelaki sama. Oh, 99 orang tu termasuk lelaki perempuan lah? Ya, termasuk lelaki perempuan. Okey, kayaknya kalau seorang bangun lewat contoh, semua ni akan kena lah. Sementara dia nak turun, kalau kita panggil biasanya tepuk lalat lah. Tepuk sampai kawan turun. Okey, contoh. Pagi lepas sembahyang subuh, kita akan ada PT pagi. Kita ada exercise pagi. Macam-macam lah exercise untuk kuatkan fizikal. Sebab bomber ni macam saya pun memang tak ada pengalaman kerja yang lain. Kerja bomber yang uniform yang first saya lah. Jadinya saya tak tahu rekrut untuk kerja yang lain. Tapi ada kawan-kawan daripada agensi yang lain dapat tukar jabatan masuk ke bomber. Dia beritahu bomber punya silibus ni banyak pada fizikal dan mental. Maksud dia ada setengah-setengah agensi ni dia tak sangat tekan mental. Dia bagi penat je badan, malam rehat. Okey, kalau bomber ni saya pun pendapat daripada kawan saya lah ni. Okey. Dia beritahu kalau bomber punya skop, siang pun dia balun, malam pun dia balun. Okey, maksud dia memang nak bagi kami yang produk yang keluar daripada Akademi Bomber ni memang siap sedia setiap masa lah. Tak kira masa, tak kira cuaca, ada kes, respon. Tanpa ada kata tidak. Itu kami di akademi telah ditekankan dengan sikap macam tu lah. Faham. Cik Amir, selalu kalau macam batch Cik Amir 99 orang, grad kita panggil grad juga ke? Okey, lebih kurang lah. Grad. Okay. So grad 99 orang ataupun kurang? Okey, Alhamdulillah untuk batch saya dimaklumkan oleh jurulatih adalah satu-satunya batch yang tak ada yang keluar. Semua berjaya. Semua hadap. Maksudnya kami brotherhood kuat lah. Ada tipu saya cakap kalau tak ada kawan yang mental cair, mental pecah memang ada. Kita cuba sama-sama kuat. Maksud dia okey, kalau kawan dah mental koyak, kita bagi semangat. Kalau kawan-kawan yang lain aku nak balik. Dia teringat anak, teringat keluarga. Jadi kita ada telefon, kita boleh call. Sama-sama bagi semangat lah antara satu sama lain. Faham. Baik Tuan, saya nak tanya Tuan sedikit sebelum kita nak continue lagi lah. Tuan adalah pasukan penyelamat di air. Ya. Okey. Kalau kebakaran ke atau nak selamatkan atau nak tangkap ular ke, nak macam Tuan cakap tadi kucing. nak kucing, nak selamatkan orang, selamatkan kucing, nak selamatkan orang, mungkin nak terjun bangunan dan sebagainya. Rasa macam bomba ni kadang-kadang semua benda dia buat. Semua benda. Adakah Cik Amir terlibat dengan semua benda tu juga ataupun Cik Amir hanya fokus untuk kes-kes yang melibatkan air dan sebagainya? Boleh terangkan? Okey, untuk kami anggota pasukan penyelamat di air khususnya ataupun lain-lain pasukan khas yang ada dalam Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia ni, kami juga terlibat dengan sebarang jenis panggilan. Okey, macam saya call pada penyelamat di air. Apabila ada kes melibatkan perlunya aktiviti penyelamat di air, baru kami akan didispatch. Maksud dia kalau yang mana tak bekerja pun akan dipanggil untuk hadir lah. Okey, kalau contoh kebakaran, contoh accident ataupun ular ataupun tadi disebut kucing kan. Itu pun kita perlu hadir as anggota yang bekerja di balai. Okey. Kalau ada kes yang lain, banjir sebagai contoh, kalau perlu kita bantu ke Pahang sebagai contoh, kita akan dispatch anggota yang bekerja dan anggota yang off, yang memiliki yang pasukan penyelamat di air lah. Okey, sebenarnya saya suka berkongsi kalau ada yang beritahu bomber, ada yang bertanya tugas-tugas bomber kan. Sebenarnya saya pernah dapat call naga dekat rumah.
Okey, Naga. okey. Okay, naga tu dragon lah kan. Okay, saya pun ada bertanya juga kenapa panggil. Dia beritahu rumah saya ada dragon. Saya pun, Dragonfly ke? Ada marah saya lah kan. Okay, cik jangan main-main dengan saya. Dragonfly saya tahu. Okay, ni dragon ni betul-betul binatang kaki 4 ni. Jadi sebab untuk mengelakkan panggilan tersebut adalah palsu, saya tanya lagi lah. Biawak ke cik cakap dragon ni? Bukan, biawak saya kenal. Iguana pun bukan. Iguana pakcik saya ada belah. Saya kenal iguana. Iguana tu baik, boleh jalan macam ni lah. Okay. Bila dah semua dia kata bukan, last kali sebelum saya letak telefon tu, saya declare dengan dia, cik bagi tahu binatang tu naga. Sebab cik bagi tahu binatang tu naga, adakah sebab mulut dia keluar api? Dan dia marah saya lah. Okey, cik nak datang ke tak nak datang ni? Okey lah, kita datang. Memang kita pergi dan kita hadir. Panggilan tersebut kita respon. Memang ada binatang. Tak panjang pun. Lebih kurang 3 kaki saja panjang dia. Dan memang binatang tu 4 kaki. Okey, agak-agak apa binatang yang dipanggil naga? Biawak. Biawak bukan. Dia Bukan nak marah saya tadi. Bukan. Bukan Binatang panjang 3 kaki. Ada ekor binatang tu, ada ekor. Ada ekor. Wih, Apa lah? Okey. Kalau dia sebenarnya panjang tak sampai 3 kaki pun. Dalam sekaki je panjang dia. Sekaki je. Kalau saya cakap tadi sekaki nanti macam terik sangat kan. Panjang dia 1 kaki dan dia ada 4 kaki. Naga. Pemanggil call memang dia bagi tahu ni pengadu ni bagi tahu ada naga. Nak tak nak kami respon. Ada yang bagi tahu kerengga dalam rumah, call bomba. Kerengga. Ya. Yang Semut warna merah. ya tahu. Ya. Amilat yang nampak Merayak-rayak tu. merayak tu je ke? Itu pun ada call. Tapi bukan seekor sarang tu lah. Dia belum buat sarang lagi. Dia cuma bergerak. Dia panggil bomba. Lagi apa lagi? Dia bagi tahu anak dia terkunci dalam rumah. Tapi saya siapkan dulu tadi kan. Okey, binatang tu adalah kampung saya panggil pokok. Sumpah-sumpah. Chameleon. Itu dia panggil naga. Macam iguana punya saudara jugalah. Lebih kurang tapi dia ada macam cicak. Cicak tokek. Macam tokek. Tapi dia beritahu tu naga. Dia rasa benda tu berbahaya pada dia. Keluar api ke apa saya tak pasti. Dia call. Okey, kita pergi yang cerita. Dia call beritahu anak terkunci dalam rumah. Ya. Biasa kami terima call macam tu. Anak terkunci dalam rumah. Biasanya baby lah. Maksud dia mungkin rumah dia auto lock ataupun tombol kan terkunci kan. Bila buka kita tutup dah automatik tutup. Betul. Situasi biasanya kami pergi, si ibu letak sampah dekat luar, pintu terkunci. Situasi biasa macam tu. Ataupun dia sidai baju dekat balkoni, dia tutup grill, terkunci. Situasi biasa macam tu. Tapi yang kami pergi ni, bila dah sampai dekat rumah, dia bagi tahu anak dia terkunci dan saya tanya umur anak dia berapa. Dia beritahu 15 tahun. Umur anaknya. Okey, kami dah sampai. Bila dah sampai, saya beritahu kenapa maklum ataupun call 999 ni mengadu anak terkunci. Dia beritahu sebab call anak tak jawab lah. Saya naik pergi ke unit rumah dia, saya ketuk. 3 kali ketuk je pintu. Anak dia buka, kesat-kesat mata. Maksud dia hari tu hantuah respon kes, kejut anak dia bangun tidur. Okey, sebab apa saya berkongsi cerita ni? Saya nak orang Malaysia lah khususnya pastikan kecemasan tu betul-betul mendesak untuk perlu hadirnya bomba lah kat lokasi. Bagi contoh kalau kita pergi kes dragon, kita pergi kes kejut anak, kita pergi kes ular dalam mangkuk tandas yang kepala dia boleh pecah bila kena flash. Bila kita pergi kes yang lambat. Kita pergi kes yang tak apa-apa tu mengakibatkan kami ni sebagai anggota bomba, kalau ada kes yang perlunya tindakan mendesak daripada kami ni, kami tak dapat hadir dengan cepat. Kita pergi respon kes yang tak apa-apa lah kita cakap kan. Itu yang kalau boleh kesempatan yang saya ambil untuk rakyat Malaysia tu pastikan kes tu betul-betul cemas lah.
betul-betul keperluan mendesak untuk kita untuk bomba hadir, baru call. Okay, saya tertarik nak tanya satu juga. Ni saya bagi satu contoh senario lah. So andai kata macam ada 2 kes dalam waktu yang sama, which is satu let's say tolong selamatkan kucing, and lagi satu orang nak bunuh diri. So biasanya kalau maybe daerah ataupun balai bomba hantuah ni, macam mana diorang agihkan benda tu? Siapa yang akan pergi ini, siapa, ataupun dia akan prioritize yang mana yang penting saja? Okay. Biasanya kita akan respon panggilan yang pertama dulu. Untuk balai bomba hantuah, alhamdulillah kami ada 2 keluaran. Maksudnya 2 jentera yang akan pergi. Kebiasaannya satu jentera akan respon, akan keluar kes kebakaran. Okay. First guard kita panggil. Okay. Satu lagi jentera adalah RU. RU ni kita more pada khidmat kemanusiaan lah. Okay. Mungkin call pertama tadi Cik bagi contoh kucing. Kita akan respon ke kucing. Masih ada satu jentera lagi. Mungkin satu call lagi bunuh diri. Jentera yang saya maklumkan tadi first guard pun boleh pergi respon untuk bunuh diri. Sebagai contoh, mungkin ada satu lagi call kemalangan jalan raya. Okey, balai terdekat akan respon sebagai balai bantuan. Biasanya macam tu lah kita amalkan macam tu. Kalau di Kuala Lumpur ataupun di mana-mana negeri pun kita akan amalkan macam tu. Kalau walaupun dia ada satu keluaran sahaja, balai bantuan berdekatan dengan kawasan jagaan tersebut akan respon. Faham. Kayaknya jangan risau lah kalau nak call kena tanya dulu ataupun buat appointment dulu ke, tak payah. Untuk call sahaja tiada bayaran. Ya. Free of charge. Setakat inilah. Setakat ini belum ada charge lagi. Alhamdulillah. Okey, Cik Amir, kalau tadi Cik Amir pesan dengan orang dekat luar sana untuk lepas ni orang Malaysia kalau nak call bomba, pastikan benda tu benda yang kecemasan yang betul lah. Dan sekarang ni alang-alang kita dah sebut pasal benda tu, kita nak pergi kepada kes yang lebih orang kata serius yang baru-baru ni terjadi di Masjid India baru-baru ini. Okey, kalau saya boleh sebutkan, dia adalah operasi mencari dan menyelamat SAR, SAR wanita warga India yang terjatuh ke dalam lubang benam di Masjid India lah. Okey, Vijaya Kumar. Waktu tu Balai Hang Tuah mendapat panggilan, sefaham saya, setahu saya, panggilan telefon, tapi panggilan yang kedua macam mana? Boleh tuan ceritakan tak? Boleh Cik Amir ceritakan tak? Macam mana Balai Bomba Hang Tuah boleh terlibat? Sebab saya difahamkan panggilan yang pertama dapat kepada Balai Titiwangsa. Ya, betul. Lepas tu bagaimana boleh dapat kepada Balai Hang Tuah, dan macam mana situasi yang berlaku masa tu, dapat tahu ada lubang benam, apa yang terfikir waktu tu, lubang benam yang macam mana sebagainya. Boleh ceritakan sedikit? Okey, untuk makluman memang betul. Balai Bomba Hang Tuah sebagai second turn out. Tradisi di Kuala Lumpur, Balai Bomba Hang Tuah ni lebih kenal sebagai Balai Bomba Pusat lah. Pusat ni maksud dia kita akan respon mana-mana kes yang perlu bantuan, perlu jentera bantuan lah. Okey, dan menjadi rezeki lokasi lubang benam tu memang kita punya border juga lah dengan Hang Tuah. Jadinya kami adalah jentera kedua lah yang sampai di lokasi. Ketika tu kami masih lagi dalam proses serah kuasa tugas lagi, serah tugas pada pasukan yang masuk lah, pasukan kami lah. Mungkinnya maksud dia awal lagi, 8 tak sampai 8.30 minit lagi. Kita dapat call. Seingat saya call yang kita terima mangsa jatuh dalam lubang. Itu je. Itu sahaja. Okey, dan kita respon. Ketika tu jam tu di Kuala Lumpur biasalah trafik memang padat. Okey, dan laluan yang kami ikut tu memang double park. Bila dah masuk kawasan Masjid India tu dengan double park motor, kereta, memang sangat-sangat menghalang laluan jentera. Jentera kita besar kan. Jadinya kalau ada sebuah motor sekalipun memang kita dah tak boleh lalu. Jadinya memang ambil masa di situ. Dan bila dah sampai di lokasi, saya nampak kawan-kawan daripada Balai Bomba Titiwangsa sedang membuat kerja-kerja menstabilkan struktur. Kami sampai dan terus saya turun untuk menilai situasi. Ketika tu memang lubang tak luas sangat lah. Lebih kurang 3 kaki lebih kurang. Dan ada air berpusing dan ada selipar. Ketika tu anggota daripada Titiwangsa menstabilkan keadaan. Di situ ada
kalau perasan tengok CCTV kejadian tu ada tempat duduk yang bintang tu kan. Ya. Okey. Anggota titiwangsa mengikat tempat duduk tu dan attach dengan jentera lah untuk elakkan runtuhan, untuk mengelakkan tempat duduk simen bentuk bintang tu jatuh dan titiwangsa ikat. Kami sampai tindakan daripada saya minta anggota turunkan tangga untuk memudahkan anggota akses ke lokasi tanah jatuh tu lah, tanah runtuh tu. Peringkat awal memang kita tengok ada tanah yang masih baru. Maksud dia warna dia dengan air dia ada di bahagian tepi. Jadi kita terus pasang tangga dan minta anggota daripada Balai Bomba Titiwangsa lah turun as tuan rumah. Kita dahulukan dulu dan dia orang turun cuba mencari dengan kaedah survey lah. Kita cuba tengok kalau ada tanda-tanda kehidupan kat situ. Mungkin baju, mungkin kita tak tahu siapa lagi masa tu. Perempuan ke lelaki ke, seorang ke dua orang, kita belum dapat kata putus lagi. Sebab penyela operasi daripada Titiwangsa tengah ambil maklumat. Kami terus buat rescue dulu. Untuk bomba, kita punya SOP memang kita dah sampai ke lokasi, kita akan rescue dahulu. Sebelum, walaupun ada kebakaran, sebelum padam api, kita akan rescue nyawa dulu lah. Bila dah sampai, kita dah pasang tangga, kita dah turun, hantar driver 2 orang, hantar anggota 2 orang ke lokasi yang selipar tu. Cuba mencari, cuba ambil kayu, cocok-cocok tanah yang lembut kan. Memang tak ada menunjukkan tanda-tanda lah. Dan bila ke depan lagi, kita dah pasang semua tali semua kan. Kita dah pasang, ada runtuhan susulan, runtuhan kecil-kecil. Kayaknya risiko runtuhan kedua tu ada. Dan ketika tu penyela operasi atau pegawai operasi daripada Titiwangsa sampai, Cik Azam lah dia sampai dan dia terus endorse, dia terus declare kawasan tak selamat, semua naik. Sebab ketika tu memang dah berlaku runtuhan kecil-kecil. Memang risiko untuk runtuhan yang kedua memang tinggi lah. Dan semua naik. Kami clearkan aset yang ada, tangga, tali dan sebagainya di lokasi tu. Dan keputusan dia ambil, kita tunggu excavator lah, JCB, untuk lakukan kerja seterusnya untuk clearkan kawasan, untuk kurangkan risiko berlakunya runtuhan. Sebelum JCB sampai, kami cuba runtuhkan ataupun cuba jatuhkan yang mana longgar. Maksud dia yang mana bata kan, susunan bata kan. Kita nampak di bawah ada lopong. Di bawah ada lopong, kita ketuk di atas. Untuk elak ada orang jalan di sekitar jatuh. Kita pecah itu yang kalau tengok dekat sosial media ada gambar dah besar kan. Sebelum adanya JCB ataupun excavator kat situ, memang kita pecahkan guna tenaga manusia lah. Kita pecahkan untuk elakkan adanya situasi runtuhan kedua ataupun adanya individu yang lalu boleh jatuh kat situ. Itu antara peringkat awal. Ya. Pada waktu tu air tu masih lagi berpusing. Masih berpusing dan tidak berbau. Kita tak sangka langsung pada peringkat awalnya itu adalah air daripada saluran kumbahan. Tak sangka langsung. Ketika itulah, sebelum pihak-pihak berwajib sampai, sebelum agensi-agensi yang ada sampai, ketika itu kita tak sangka, tak assume langsung itu adalah saluran pembentung. Tak. Sebab dengan baunya tak ada ketika itulah kan. Lepas tu, bila kita dah sampai JCB, bila pihak-pihak yang berwajib dah sampai, dia dah tengok buat pemeriksaan, kita dapat tahulah itu adalah saluran pembentung. Dan ketika tu penggunaan tandas lah kita panggil tinggi, memang air memang laju lah. Aliran air memang laju. Cik Amir, nak tanya yang berkenaan yang Cik Amir kata air nampak dekat atas tu berpusar tu. Air tu dia berpusar dia dekat bahagian atas tu dah nampak ke, atau memang masuk ke bawah tu baru nampak dekat saluran paip tu? Air tu naik sampai ke atas ke atau dekat bawah aje? Bahagian daripada atas memang dah nampak dah berpusar. Maknanya air naik sampai ke atas tu sebenarnya. Betul. Air bertakung dan ada selipar. Kayaknya daripada lalu atas ataupun laluan pejalan kaki tu memang kita dapat nampak dengan air yang membuak-buak dan berpusar. Tak tahu pergi ke mana.
pada peringkat awal lah. Kita tak tahu arah dia ke sana, ke atas ataupun ke bawah. Utara, selatan, kita tak tahu. Ketika itulah sebelum bantuan daripada DBKL, daripada Indah Water, sebelum pegawai-pegawai yang lain turun untuk bagi keputusan. Untuk first responder kami tak dapat nak bagi kata putus. Adanya air tu keluar daripada mana, arah mana. Ketika itulah. Dan sleeper tu juga masa tu apa? Adakah itu satu assumption yang memang betul? Oh, ada orang jatuh dan itu adalah sleepernya pada waktu tu. Okey, untuk confirmation adanya mangsa jatuh, penyelia ataupun pegawai operasi daripada Balai Bomba Tentera Wangsa dah dapat sebab ada saksi. Okey. Saksi Ada dah orang maklum. duduk kat situ Ada masa orang tu kan. duduk dan dia berjalan sekali kan. Ya, betul. Saksi tu dah maklum memang ada jatuh. Ada orang jatuh. Okey, sleeper tu pun kemungkinan besar adalah sleeper mangsa lah. Kemungkinan besar. Kiranya untuk situasi mangsa jatuh di situ memang ada. Daripada CCTV pun kita boleh detect kan. Ya, Kita boleh betul. tengok. Okey, daripada saksi yang ada pun maklum memang ada nampak orang jatuh. So jadi kalau macam Encik Amir kan, kalau macam di tempat kejadian macam tu kan, tadi macam Encik Amir dah kata nampak slipper, lepas tu cuba guna kayu untuk cocok-cocok kalau ada baju ke apa ke. Benda tu orang kata wajib angkat dulu benda-benda itu ataupun biar je di tempat kejadian? Macam slipper tadi tu kan, adakah dibiarkan begitu sahaja ataupun angkat letak kat atas? Okey, untuk slipper tu memang kita ambil untuk kita confirmkan slipper tu adalah slipper mangsa ataupun tak. Okey, untuk yang debris ataupun runtuhan yang ada tu, kita pada peringkat awal memang kita ada guna spade, scope, kita guna scope, kita ada guna cangkul untuk cuba tarik yang mana termampu lah sebelum ada runtuhan, nampak runtuhan-runtuhan kecil tu. Memang kita buat. Cuba. Peringkat awal memang sedaya lah kita boleh buat. Dan memang kita tak dapat mengesan sebarang tanda-tanda lah sebelum JCB sampai, sebelum bantuan-bantuan daripada agensi-agensi lain sampai. Okey. Masa tu Encik Amir tahu ke Encik Amir, okey, maksudnya Encik Amir tengok ni kan, Encik Amir cakap, ini aku yang kena masuk ni nanti ni. Adakah Encik Amir dah berfikir sampai ke tahap tu, maksudnya aku yang akan mencari kat bawah? Benda ni macam mana Encik Amir? Apakah bagaimana strategi disusun Encik Amir? Sebab saya difahamkan Encik Amir merupakan orang yang pertama, penyelam pertama untuk masuk ke dalam saliran kumbahan tu. Kan? Boleh tak Encik Amir ceritakan daripada, yalah, siapa yang menyusun strategi? Of course penyelia dekat atas lah kan. Tapi bagaimana cerita waktu tu dengan Encik Amir perlu sign beberapa borang? Apakah perasaan sebelum dapat tahu nak turun dan macam tu? Kena sign beberapa borang. Kena. Boleh kita tanya dengan Encik Amir. Encik Amir punya pengalaman macam mana? Okey, untuk peringkat awal yang kami sampai sebelum pegawai-pegawai berkenan yang sampai, sebelum agensi lain yang sampai, memang saya tak rasa perlu adanya ataupun kes tu akan berlanjutan. Peringkat awal lah. Masa saya sampai tu. Masa hari kejadian. Kena langsung-langsung tak terfikir kes ni akan berlarutan. Sebab apa tu Cik Amir? Sebab saya tak assume mangsa dia tak bergerak, dia akan ada kat situ. Saya assume macam tu. Mangsa akan berada di sekitar situ sahaja. Mangsa, maksud dia ke operasi tersebut, kalau kita dah korek tanah, kita jumpa pada peringkat awal lah. Dengan kondisi ataupun keadaan masa tu. Faham. Waktu tu itu apa yang Cik Amir expect lah. Ya, peringkat awal lah. Pada peringkat awalnya. Tapi selepas Cik Amir dapat tahu yang Cik Amir kena turun ke bawah kan, macam mana keadaan tu Cik Amir? Okey, untuk pergi ke situasi penyelaman tu, ada banyak lagi lah. JCB sampai. Okey, kita minta bantuan daripada anggota Storm sebelum pasukan penyelamat DI diaktifkan. Storm ni adalah Akademi Bomber Bukan. Storm ni adalah satu pasukan khas yang lain. Kalau dalam ataupun ni skop ATM ni ataupun tentera ni kita panggil komando kan. Untuk bomber ni adalah Storm. Yang geng ni memang lagi padu lah. Maksud dia padu tu, dia punya selection pun memang fitness sangat-sangat diperlukan. Mental physical memang sangat-sangat diperlukan. Kayaknya bantuan daripada tim ni pun ada.
Kayaknya Team Storm ni dia more pada collapse structure, more pada runtuhan bangunan, more pada tanah runtuh. Bantuan keluar negara pun, macam contoh Turki pun dia orang pergi. Geng Storm ni. Dan Team Storm sampai, sebelum Team Storm sampai, Commander Storm sampai, dia buat penilaian. Tuan Fahmi dia buat penilaian, perlu JCB untuk korek. Dan Ketua Balai Titiwangsa pun ada ketika tu, dia bagi keputusan kita tunggu JCB untuk hantar manpower turun. Sangat berisiko untuk runtuhan kedua. Kita kena buat penstabilan di lokasi kalau nak hantar manpower turun. Jadinya kita tunggu JCB, excavator turun. Masa first JCB sampai, kerja-kerja awal yang dibuat untuk mengangkat simin ataupun tempat duduk berbentuk bintang tu. Dan ketika tu kerja-kerja untuk mengangkat tu dilakukan dan simin tu terjatuh. Maksud dia JCB yang ada tu tak boleh untuk mengangkat terus. Tak sesuai. Tak sesuai untuk sebab lokasi tersebut tanah dah loose. Jadinya bila dah jatuh, itu yang kalau perasan ada dekat paparan gambar air yang pecah. Pipe tu. Bukan ketika mangsa jatuh pipe pecah. Tak. Bukan. Pipe yang air bersembur tu. Oh ya, sebab itu adalah daripada atas jatuh ke bawah. Ya, daripada simin bentuk bintang tu jatuh, terkena pipe, baru dia pecah. Selepas tu baru kita minta crane bantu untuk mengangkat struktur simin yang bentuk bintang tadi tu. Baru excavator datang yang besar. Anggapan saya, bila excavator sampai, dia dah scoop 3-4 scoop, dah jumpa body. Anggapan saya ketika tu, saya doa macam tu. Kayaknya maksud dia dalam satu hari ataupun hari Jumaat tu dah settle. Faham. Ketika itulah saya punya pendapat. Kalau tak salah saya 7-8 lori angkut tanah tu tak jumpa juga. 7-8 lori. 7-8 lori tu bang. Lori 1 tan tu ke? Lori 3 tan ke? Lori 3 tan. Lori 3 tan. Kayaknya banyak. dah kuantiti tanah tu dah banyak dah dia angkut. Maksud dia body tak ada kat situ. Kalau dia dah angkut, body ada mesti dah jumpa. Dengan bantuan excavator tu memang kita dah perimeter yang ada kita dah secure. Kayaknya untuk mengelakkan runtuhan kedua tu, Team Storm bertindak lah. Dia buat shoring, dia buat penstabilan di lokasi, dia pasang peralatan, dia letak macam-macam lah untuk elak berlaku runtuhan kedua. Baru kita hantar manpower turun. Manpower turun tu maksudnya untuk mencari dengan lebih mendalam lah. Maksud dia kita, masa tu dah masa Cik Amir dah? Belum lagi? Kita belum dispatch lagi. Okey. Untuk PBDA belum lagi. Okey. Kita minta Storm securekan lokasi untuk manpower turun. Okey. Bila dah siap semua, kita minta K9 datang, unit anjing kita. Okey. Dia untuk mengesan kalau adanya mangsa tertimbus, mungkin guna anjing. Dipahamkan memang tak ada lah, belum ada tanda-tanda sebab masih awal lagi mungkin. Body belum berbau mungkin. Okey. Jadi anjing tak dapat detect. Dan kerja-kerja shoring tu pun lama juga, perlu ambil masa juga untuk confirm workplace ataupun sinkhole, lokasi sinkhole tu selamat untuk manpower turun. Okey. Untuk turun membuat kerja-kerja mencari mangsa lah, sebarang petunjuk. Sebab excavator boleh turun tapi dia tak tahu apa benda ada kat situ. Jadi perlu juga turun untuk manusia yang turun untuk mencari. Ya. Jadi daripada unit bomba sampai ke tempat kejadian sampai ke kerja-kerja yang Storm buat tadi, penstabilan struktur semua, anggaran dalam berapa jam pada waktu tu? Anggaran ketika tu, sebab kau terima pagi, siap pasang dah lepas isyak lah. Kayaknya masa tu ketika tu pasukan saya bekerja pagi, kami tukar tugas, tukar pasukan di lokasi lah. Kami tak balik balai. Kayaknya daripada balai yang bekerja malam tu, dia datang ke lokasi dan tukarlah, kita yang kerja siang tu akan balik.
Di lokasi kena take time lah Take untuk time lah. untuk tunggu aset, tunggu excavator. Tapi 24 jam bekerja kat situ lah masa pencarian tu kan. Ya. Betul. Ada yang berada di situ 24 jam. Faham. Itu Cik Amir tak turun lagi tu. Belum turun Itu lagi. Cik Amir belum turun lagi. Banyak-banyak kerja-kerja ataupun bantuan daripada DBKL pun ada untuk mudahkan urusan, untuk ringankan bebanan daripada agensi-agensi polis of course lah kan. Dia sebagai number one dekat situ. Okey. Daripada orang-orang kat situ pun sangat-sangat membantu. Kita dah pasang sawah-sawah, dia pun tak nak masuk. Polis pun dia memang dia Jaga. halang lah kalau ada orang-orang lalu, memang dia tahan tak bagi masuk. Kita dah pasang sawah-sawah lah. Ya, masa tu keadaan dah terkawal lah. Sebab saya dapat berita juga yang pada waktu kejadian tu berlaku kan belum ada ditutup. So orang ramai penuh dekat situ kan waktu kejadian. betul. So yang waktu Cik Amir cerita ni orang dah lengang, dah tutup semua. Waktu tu barrier tu dah diangkat ke? Belum lagi. Okey, boleh Cik Amir teruskan cerita apa yang jadi yang selepas tu sampailah Encik Amir mendapat tahu yang Encik Amir yang kena masuk ke dalam paip tu. Okey, ketika hari Jumaat lah, kes tu adalah hari Jumaat. Semasa kita menunggu bantuan daripada excavator, kita ada cuba membuat pencarian melalui manhole di bahagian atas. Kita dah tahu laluan air. Okey. Kita buka manhole di bahagian atas, kita pasang tripod, alatan yang kita ada, kita dispatch seorang turun dengan PPE, kelengkapan yang ada. Pakai BA saya beritahu tadi kan. BA tu dia turun, dia cek aliran air dekat situ. Dan cek kalau ada tanda-tanda kan di manhole bahagian atas, sama juga di bahagian bawah depan Wisma Yakin tu. Kita turun juga, cek juga aliran air, cek juga kalau ada sebarang tanda-tanda mangsa. Memang tak ada lah. Kita dah bahagian atas, bahagian dua. Kalau tengok media sosial pun memang ada. Kita ada buat yang boleh tengok lah. Cik Amir minta maaf Cik Amir nak tanya. Manhole ni yang boleh buka tu ke Cik Amir? Dekat atas jalan kita yang dia boleh buka tu. Itu manhole. Itu. Okey. Penutup manhole. Faham. Manhole ni dia ada tempat-tempat dia lah kan. Ada tempat-tempat dia. Okey. Turun ke situ untuk tengok air dia macam mana. Ada apa-apa tanda tak waktu tu lah. Betul. Ya, betul. Okey, saya dapat gambaran dia. Kerja-kerja tu, kerja-kerja yang dibuat sebelum excavator sampai tu memang kita buka di bawah. Kalau tak salah saya lebih 6 manhole ketika tu lah. Okey. Kita buka yang berdekatan dengan lokasi yang di sekitar situ. Untuk kita buat penilaian awal. Kalau ada masa tersangkut kat situ, kalau ada sebarang tanda, contoh beg, contoh sari dia kan. Tapi memang kita buat kerja-kerja buka manhole, turunkan diver ataupun turunkan anggota lewat sampai pukul 12 pagi. Nah, masa tu pun saya masih stay lagi. Ada di tempat kejadian lagi. Ada tempat kejadian. Bila dah 12 pagi saya pun dah pagi kan. Jadinya saya minta kebenaran pegawai petugas untuk balik dulu. Kini dah habis waktu kerja saya kan. Jadinya saya balik. Dan rehat lah maksud dia. Sebelum hari kedua, ketiga dan seterusnya. Okey. Cik Amir, sebelum kita ke depan sikit saya nak tanya. Ini macam saya punya soalan sendiri yang terfikir. Inner child question. Saya tanya-tanya. Ada macam mana keadaan dekat bawah manhole tu? Adakah yang macam dalam filem kan? Kalau dalam filem kan kita tengok kita turun tangga, lepas tu dia ada saliran air longkang cantik, kat bawah tu ada jalan, terowong. Adakah macam tu Cik Amir sebenarnya dekat bawah KL kita tu? Untuk lokasi yang kami turun tu memang sangat-sangat tak sama. Tak sama Tak sama macam dalam filem. Tak sama macam dalam filem. Sebab kalau tengok cerita Ninja Turtle Ya betul. Memang tak sama lah. Tak sama lah. Tapi kalau untuk monkey ladder tu memang ada. Okey. Tangga kan. Tapi fakta dia tangga tu oleh sebab gas yang ada, oleh sebab tindak balas daripada udara yang tercemar dekat situ, dah tak ada bentuk tangga. Dah nampak puing-puing sahaja. Nampak terkeluar sini. Tapi kita tahu ni tangga ni. Okey, kita tahu benda ni adalah struktur. Tapi memang tak ada bentuk tangga. Dia dah sebab yalah dah tercemar dengan air, dengan karat kaki sayang yang ada kan.
memang tak sama lah. Tak sama macam dalam filem. Okey. Itu yang saya terfikir. Lokasi yang saya turun tu lah. Lokasi yang lain saya tak pasti. Lokasi yang kami turun tu. Faham. So kira je dia kalau nak dibayangkan, maybe untuk orang yang mendengar, kalau nak bayangkan yang dekat bawah tu, adakah dia macam 2 kaki kali 2 kaki juga besarnya ataupun lagi besar? Okey, untuk saiz pipeline sewer line tu, saya dipahamkan dia punya diameter 1.5 meter. Okey, jarak antara satu manhole ke satu manhole 70 meter. Jarak daripada manhole ke manhole. Manhole ke manhole lah. Ya. Di manhole tersebut dia ada satu, dia panggil rumah, dia panggil, istilah term dia adalah rumah lah. Okey. Untuk apa? Untuk mengurangkan tekanan air di dalam sewer line tu. Okey, bayangkan pipe. Kalau pipe tu sepanjang 7 km, dia punya aliran tu macam mana? Berapa banyak hujung dia keluar? Okey, fungsi rumah ataupun manhole ni, dia untuk maintenance satu. Satu lagi dia untuk kurangkan aliran lah. Dia bergerak air tu based on gravity. Dia akan ada sikit gradient, ada sikit condong kan. Dia sampai dekat rumah tu, air akan berkumpul. Dia ada satu lagi pipe untuk keluar. Dia pipe masuk kan. Okey, contoh rumah, pipe masuk, pipe keluar. Kayaknya kalau air kuat pun dia akan penuh dekat sini dulu, air sini keluar aliran yang sama, diameter yang sama. Dia tak akan terus sampai hujung, dia akan jadi laju lah. Faham. Itu dia punya struktur di situ. Okey. And air memang akan sentiasa mengalir lah tu. Sentiasa mengalir. Selagi adanya orang mengguna tandas, mengguna sinki, mas akan mengalir. Sorry, saya tarik sikit, macam maybe tak ada kena-mengena sikit dengan isu ni, tapi nak tanya, pernah tak jadi isu yang mana orang parking kereta atas manhole tu ke? Sebab kadang-kadang kita ni kat KL ni parking kadang-kadang ikut dan je. Ikut dan lah, betul-betul. Lepas tu macam mana? Adakah bombus ni akan tarik kereta tu and then guna hole tu? Okay, untuk manhole, case yang sinkhole ni tak ada kereta yang parking atas manhole. Kalau kereta parking depan pilih bomba, memang ada. Itu selalu lah. Memang selalu. Kalau kita pun ada unit ataupun ada tim yang akan ronda untuk bagi compound lah. Untuk hantar compound. Kalau pengalaman saya sendiri, sebab tu saya bekerja di Balai Bomba Tun Razak, kita hadiri kebakaran. Dia parking depan pilih bomba, menutup chamber, menutup valve untuk kita buka air. Jadinya nak tak nak kereta tu kena dialihkan. Apa yang bukan kami buat, penduduk di situ, dia angkat, dia pusing kereta tu. Terbalikkan kereta tu. Penduduk kat situ. Penduduk di situ. Bukan bomba buat. Faham. Okey, jadinya baru boleh kami buka air untuk aktifkan bilik bomba tu. Terbalikkan, which mean kereta tu duduk macam ni lah. Terus habis. Sebab macam ni pun sengit pun tak boleh lagi. Dia masih lagi menutup chamber tersebut. Terus, dan sekali lagi baru dia duduk posisi tayar di bawah. Aduh. Jadi kena beringat lah. Benda ni memang common sense sebenarnya. Common sense kan untuk dia ada juga situasi kita terpaksa pecahkan tingkap. Sebab dia parking depan bilik bomba. Chamber ada design yang sebelah sana, sebelah berjalan kaki. Jadinya kita boleh buka air tu, tak jadi isu. Tapi pipe tu kita nak masukkan ke bilik bomba dan perlu ke arah kereta dia. Jadinya kita pecah cermin lalu kat dia punya ni. Sebab kita pun ada atal lah untuk melindungi anggota bomba. Ada atal lah untuk melindungi anggota bomba. Kalau perlunya buat kerja-kerja pemadaman, adanya halangan tu. Faham. So kalau pecahkan cermin kereta, kiranya pipe air tu lalu dalam kereta dia lah. Lebih kurang macam tu. Itu kalau orang kata dia mencari penyakit sebenarnya. Yang pergi parking depan tu dia mencari penyakit lah. Mungkin lah. Bagi saya kadang-kadang benda dia nampak remeh. Betul. Dia nampak remeh sebab tak jadi. Yang dah berpak pun sama. Kita nak lalu tak muat, jentera tak muat kan. Dah berpak, kita nak tolak yang baik tarik. Kalau macam tu langgar ke? Kita tak langgar banyak surat nak jawab. Maksud dia sebab ada kerosakan pada jentera kan. Jadinya penduduk setempat juga akan tolong sama-sama. Dia akan buat kerja dia akan tolong clearkan jalan. Sebagai contoh yang paling dekat fleksi Sabah terbakar. Kalau dia terdengar kan, kabel besar juga, quite besar juga. Memang betul. Jentera aerial ladder platform tu sedikit besar saiz dia. Kalau perasan dia ada tangga. Kayaknya dia perlu buka yang luas. Ada kereta yang menghalang. Jadinya penduduk setempat tu yang membantu kami
mengadakan ruang pada kami. Dia angkat ramai-ramai, dia alih. Jadinya double park ni sangat-sangat mengganggu lah. Sebab dengan jentera bomba yang ada dengan saiz yang sedikit besar memang sangat-sangat tak membantu untuk memudahkan urusan. Tapi kan maybe di kesempatan ni juga saya nak tanya Encik Amir lah. Kalau yang kita pun tahu yang KL ni memang sesak sebenarnya semua. Kalau apa inisiatif yang boleh, kalau contohlah saya kalau nak double park, apa inisiatif yang saya patut buat kalau nak double park juga? Okey, kalau mungkin situasi kediaman ataupun rumah kurangnya parking. Okey. Masalah tu memang ni kan. Nak double park pada saya bukan tak boleh, tapi handbrake jangan tarik lah. Sebab tu kena senang nak alih. Okey, kalau tempat yang tuan-tuan parking double park tu kemungkinan adanya risiko berlaku kebakaran. Memang tak sesuai lah kalau nak parking. Faham. Contoh kalau berlakunya kebakaran, nak tak nak kita kena alih juga kereta. Kena alih. Jadi nak parking double park boleh, tapi parking jauh-jauh lah. Jangan parking dekat bangunan, jangan parking dekat lokasi yang memungkinkan ada berlakunya kebakaran. Ya, dia bila dah berlaku kecemasan, awak punya alasan untuk parking di double park tu dah tak jadi kepentingan lah. Ya, betul. Yang lebih penting untuk selamatkan orang tu. Ya, betul. Okey, maafkan saya untuk saya terpaksa potong yang bahagian ini, tapi dia satu benda yang menarik untuk kita sebab supaya kita jadikan iktibar untuk orang yang menonton kan. Untuk orang yang menonton dekat luar sana tu. Okey, tapi kan saya nak masuk balik pasal pencarian tu kan. Okey, misi menyelamat dan mencari ni di hari keberapa yang waktu tu Cik Amir diarahkan untuk turun ke bawah? Cik Amir perlu menyelam. Saya first selam adalah pada 29 hari bulan. 29 hari bulan adalah hari sebelum terakhir. Sehari sebelum terakhir. 2 hari sebelum terakhir. Okey. First selam lah. First selam ni. Okey, 29 hari bulan. Ketika tu memang tim Storm dah stabilkan lokasi workplace. Dia dah pasang shoring, dia dah pasang peralatan yang sepatutnya. Dan sebelum saya selam pada malam tu, ada tim saya juga yang dia turun untuk cek bukaan yang pecah. Ketika tu kita dah tahu pipe pecah. Okey, pipe kumbahan pecah. Air tu keluar daripada pipe kumbahan tu dah pecah. Jadinya ada 3 orang tim daripada PBDA KL lah. Dia turun untuk ukur keluasan. Berapa luas dia pecah, macam mana dia pecah, bentuk dia tu. Okey, 3 orang turun dan buat ukuran. Memang besar lah, dia bagi tahu okey, memang besar. Kalau body nak jatuh dalam lubang ni memang muat lah. Okey. Alright, so maksudnya waktu tu yang orang turun tu ke bawah tu dia baru cek saliran yang pecah tu. Ya, betul. Maknanya tak pernah lagi ada orang yang masuk ke dalam saliran tu. Malam sebelum hari, kalau tak salah malam sebelum tu ada bantuan daripada Selangor. Kita minta bantuan untuk dihantar kelengkapan menyelam ataupun air water supply. Kita ada guna adalah kelengkapan teknologi yang bomba ada. Dan anggota Selangor tersebut datang bersama dengan kelengkapan dan anggota. Kita buat selaman yang pemeriksaan yang pertama di dalam rumah tu. Rumah tu 10 kali 10 kaki. Okey, dia bentuk 10 kali 10 kaki. Dan silver line tu pecah. Jadinya 3 orang yang pertama ni, kalau perasan ada viral juga video tu. Dia turun untuk buat penilaian yang pertama, penilaian awal, lokasi rumah tu ataupun keadaan rumah tu macam mana, sesuai ataupun tak sesuai, ataupun ada tak body di situ. Okey, tapi tak lama, kita bagi kurang 5 minit untuk dia buat penilaian awal. Itu maknanya dia selam, dia masuk ke saliran masa tu? Tak, dia cuma turun dan tengok. Turun dan tengok saja. Turun dan tengok. Ketika tu belum ada lagi, belum sampai lagi kelengkapan yang ataupun
peralatan macam yang saya pakai tu kan. Untuk saya punya baju yang merah tu kan, dry suit kita panggil, tu belum sampai lagi. Okey. Belum, kayaknya ketika tu bukan untuk lakukan selaman. Untuk Itu untuk mencari tengok sahaja sebarang dulu. petunjuk. Tengok sahaja. Sekejap sahaja dia turun. Faham. Itu adalah selaman yang pertama. So esoknya bila Encik Amir tahu yang Encik Amir akan diturunkan lah, itu sehari sebelum lah Encik Amir akan diturunkan. Sebelum selaman pertama. So boleh Cik Amir cerita waktu tu Cik Amir tahu, yelah semua orang dah cari, lepas tu Cik Amir tahu saliran kumbahan tu risiko dia tinggi. Kalau macam apa yang saya tahulah, yang saya dengar berita-beritanya, risikonya tinggi dan Encik Amir perlu juga sign beberapa borang, dan borang tu dah kena dapat konsen keluarga untuk Cik Amir turun ke bawah. Boleh Cik Amir ceritakan detik tu Cik Amir? Okey, sebab apa saya dipilih lah dulu kan? Boleh. Betul. Sebab apa saya dipilih. Ataupun interesting juga sebab tadi cerita tu kata ada unit storm kan. Yeah. Storm tu dah macam kalau dah askar tu macam dah komando kan. komando Itu dah kan. macam special force lah. Itu Tapi kenapa? Itu dah turun dah. Itu dah turun dah. Maksudnya Encik Amir yang seterusnya pula selepas storm tu pula. Tapi diorang tak menyelam. Diorang tak menyelam. Betul. Tapi kenapa Cik Amir juga yang kena turun? Bukan storm tu lah. Maybe saya okey, untuk saya jawab dulu yang tadi kenapa tak storm yang selam. Untuk anggota unit storm, tak semua yang berkelayakan sebagai ataupun tak semua yang terlibat sebagai pasukan khas menyelamat adik air. Dia adalah pasukan menyelamat, dia adalah pasukan storm, tapi dia bukan unit PPDA. Unit menyelamat adik air. Jadinya dia tak ada kepakaran ataupun tak ada lesen untuk membenarkan dia menyelam. Itu yang mengelak yang dia orang ni tak boleh selam. Itu okey. Tapi dia orang ni masuk je. Dia turun lubang dia di bahagian Wisma Yakin tu, Silver Line dia orang masuk sebab dengan tubuh dia orang yang kecil, dengan latihan yang dia orang yang depa ada, memang dia masuk. Faham. Untuk cek daripada bahagian bawah. Untuk di dalam Silver Line perlu membuat selaman, dia belum ada lagi lah. Dia ada kemahiran dia dan lesen dia lah. Ya, betul. Macam Cik Amir cakap. Dan Cik Amir ada lesen tu. Kita untuk pasukan menyelamat adik air ni diwajibkan adalah lesen dan kelayakan tu. Okey. Untuk soalan yang sebelum kenapa tadi, dia pilih tu? Kenapa dipilih? Sebelum saya jawab kenapa dipilih tu, ada satu lagi unit. Sebelum saya terlupa, ada satu lagi pasukan khas. Hazmat lah kita panggil. Hazmat. Hazmat ni dia more pada bahagian mengesan bahan-bahan kimia lah. Okey. Dia ada satu kelengkapan ataupun peralatan yang boleh mengesan jenis-jenis kandungan gas yang ada. Okey. Jadinya kita minta juga bantuan daripada unit hazmat untuk mengesan kandungan gas yang ada di lokasi, di dalam pembentung, di dalam sewer, di dalam rumah tu. Kayaknya memang kita tahu lokasi itu adalah lokasi yang sangat-sangat berisiko. Dan kita akan adakan strategi untuk merendah-rendahkan serendah-rendahnya risiko. Kita dah tahu lokasi itu berisiko tinggi dan kita buat plan untuk merendahkan risiko lah. Dengan bantuan daripada pasukan hazmat ni, dia beritahu ada kandungan gas sekian-sekian, gas ni bahaya. Jadinya siapa yang nak turun kena pakai kelengkapan alat pernafasan yang lengkap lah. Jangan ambil pandang rendah lah. Maksud dia, kita dah tahu lokasi tersebut memang sangat-sangat berbahaya. Potong sikit. Saya nak tahu risiko tu dia boleh jadi apa? Gas-gas maybe boleh bagi contoh gas-gas yang ada yang terdapat kat bawah ni sebenarnya dia boleh menyebabkan apa? Kalau kita terhidu tu dia jadi apa? Dia kalau kita normal, kalau untuk bernafas kita kena ada kandungan oksigen yang cukup lah, 21%. Jadi kalau di dalam kompartmen tersebut oksigen memang tak ada. Jadinya bila kita tarik nafas tak ada oksigen, memang kita tak boleh nafas lah. Tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas. Memang tak boleh nafas langsung. Memang tak boleh nafas langsung. Oksigen tak ada. More pada terus pingsan dan seterusnya. Tukar alamat. Tukar alamat. Okey. Faham. Boleh teruskan. Teruskan boleh teruskan Cik Amir. Saya teruskan sebab apa saya dipilih lah kan. Saya dipilih sebenarnya. Kalau ikut seniority memang saya adalah orang yang tak senior sangat pun. Tak baru sangat pun. Sebab apa saya dipilih, bukan sebab tahap kepakaran saya, bukan tahap pengalaman saya. Sebab dia, kami dah tahu, kami dah minta bantuan pada Akademi Bomber Teronoh untuk menghantar dry suit.
Okay. Saya dah tahu dry suit, kami semua dah dipahamkan dry suit, bila dah minta dry suit, mau tak mau kami akan adanya aktiviti selaman. Kita dah tahu dah. Okay, sebelum ni kita takkan nak selam tempat risiko macam ni kan. Sebelum ni lah kita sembang-sembang kawan-kawan kan. Tapi bila pegawai atasan dah maklum, okay, dry suit kita dah order, PPDA standby. Okay, kami dah bincang cadangan daripada saya sendiri, kalau size dry suit besar, saya dah pakai. Takkan nak bagi kecil pakai kan. Dan menjadi nasib saya ketika tu sampai saiz besar. Nak dijadikan cerita. Nak jadikan cerita. Dua-dua sampai saiz besar. Takkan saya nak bagi kawan saya saiz 7 pakai saiz 9. Jadinya dia akan jadi kesukaran kat dia lah. Bila dah sampai, mau tak mau saya pakailah. Memang kami ataupun pasukan penyelamat di air dibekalkan dengan lesen public safety diver. Okay, kita short term daripada PSD lah. PSD ni apa? PSD ni latihan ataupun kursus yang perlu kami hadapi untuk melengkapkan diri kami menyelam di lokasi yang zero visibility. Mata tak nampak. Okey, itu satu. Okey, lokasi yang terdedah pada biokimia. Bahan-bahan berbahaya macam ni lah. Macam kes tu. Okey, lagi lokasi ataupun kelengkapan yang dilengkapkan dengan full face mask. Full face mask maksud dia air tak kena muka lah. Mask tu air tak kena muka. Dan dilengkapi juga dengan alat komunikasi. Kami yang pemegang lesen PSD tu, kami perlu membuat senario ataupun perlu melengkapkan diri kami untuk hadirkan kes yang macam tu. Okey, apa beza dengan lesen penyelam rekreasi? Okey, apa beza dia? Untuk rekreasi kita boleh pilih tarikh, kita boleh pilih jam, kita boleh pilih cuaca. Cuaca tak cantik tak payah turun. Okey, untuk pemegang PSD ni nak tak nak, mau tak mau, turun kena turun. Tak kira macam mana pun. Tak kira macam mana. Sebagai contoh itulah. Jadinya untuk semua pemegang lesen ataupun semua pasukan penyelamat di air, memang dia orang telah dilatih. Siapa-siapa pun boleh turun. Tapi menjadi rezeki saya, saiz tu besar. Saiz tu besar dan mau tak mau turun lah. Dipilih lah untuk pakai suit tu. Baru dipilih. Selepas tu Cik Amir, baru dipilih untuk pakai, kalau ada setengah panggil apa, suit angkasawan kan. Dia punya suit tu diperbuat untuk elakkan daripada air kena direct dengan kulit lah. Alhamdulillah saya dah turun, saya tak kena, tak ada sebarang kesan sampingan. Bau pun tak lekat. Alhamdulillah lah. Bila dah pakai dah peringkat awal, saya test dulu. Itu yang ada gambar tersebar tu. Itu belum lagi nak masuk. Belum lagi. Itu baru test suit. Baru test suit. Oh ya ke? Baru test suit. Faham. Belum lagi. Masa tu tak salah saya mungkin maghrib. Tak salah saya. Pakai ngam dengan saya. Ready. Bila saya dah declare ready, saya punya bos, pegawai atasan beritahu tunggu dulu. Kita tak boleh turun lagi sebab risiko aliran air masih tinggi. Masih tinggi lagi. Kayaknya belum lagi boleh turun meh. Kita itu yang kejap saya pakai, kejap saya buka kan. Bila dah dapat green light untuk turun untuk first dive untuk periksa rumah tadi tu 10 kali 10 kaki. Yang lokasi sinkhole jatuh tu. Untuk cek secara selaman. Sebelum ni bukan secara selaman. Sebelum ni secara tengok turun dan suluh. Kalau tengok ada video yang ni kan, turun dan suluh tak jumpa, dan saya turun untuk melakukan selaman lah, untuk memastikan struktur ataupun apa benda ada dalam tu. Maksudnya 1.5 meter radius saliran tu. 1.5 tu adalah pipe. Silver line. Tu besar pipe. Dalam tu yang Cik Amir masuk? Bukan. Yang first dive ni, dia ada satu petak 10 kali 10 kaki. Yang rumah tadi tu. Yang lokasi tu adalah 10 kali 10 kaki. Yang di 70 meter di bawah pula, itu 3 kaki kali 3 kaki, lebih kurang. Akhirnya yang sinkhole yang tempat jatuh ni, dia punya rumah adalah 10 kali 10 kaki. Dan
pipe yang saya beritahu 1.5 tadi tu, di situ pecah. Kayaknya saya turun membuat selaman, mencari sebarang kemungkinan ada petanda. Dan memang tak jumpa lah. Saya cuba cari, cuba selam. Saya request, sebab memang saya dilengkapkan oleh alat komunikasi, request dengan pemegang ataupun tenderman di atas, kita panggil tenderman lah di atas, yang mendengar ataupun berkomunikasi dengan saya request untuk minta masuk paip. Cik Amir yang request. Saya request untuk, tak jauh pun saya beritahu, tapi sebab risiko aliran air yang ada, memang pegawai atasan tak benarkan lah sebab risiko yang ada. Sebab pada saya punya mindset nak settle cepat-cepat. Sebab sebelum tu saya dah jumpa keluarga dia, anak dia. Anak dia datang, tolong cari sampai jumpa. Dia dah tahu mak dia dah tak ada, dia cakap kan. Dia dah tahu mak dia dah die, tapi dia nak body. Dan bekalkan daripada permintaan dia lah. Itu yang saya cuba untuk settlekan kalau boleh. Faham. Tapi pegawai atasan cakap dengan risiko yang ada, dia tak bagi untuk saya masuk paip. Sebab tak tahu risiko dalam paip tu apa. Pipe tu maksud kita tadi sewer tu lah. Sewer line tu ya. Betul. Sewer line. Itu adalah selaman yang pertama lah. Selaman pertama. Tapi untuk buat benda tu pun, macam tadi Cik Amir belum lagi jawab soalan saya yang mana yang isi borang tu Cik Amir, yang mana keluarga bagi tak bagi nak masuk ni, ada seorang dah hilang kat dalam tu kan. Sebab tadi pun the way bercerita tu macam banyak nasib kan. Kita tak tahu semua dah macam diletakkan kan. Adakah waktu tu tunggu di tempat kejadian ke, ataupun tunggu di HQ ke, bila suit tu sampai, and then waktu waktu mana yang sign borang pun semua. Apabila tim PPDA dispatch ataupun diarahkan untuk ke lokasi, kami pergi, dan bila set tu sampai, memang saya telah dipilih lah, kita cakap kan, telah dipilih tanpa sengaja. Saya ada bagi tahu WhatsApp group lah. Sebelum PPDA diaktifkan pun, saya ada bagi tahu ada jatuh mungkin kena cari kat dalam. Saya cakap macam tu kan. WhatsApp group apa tu? WhatsApp group family lah. Family, saya tak expect langsung kena selam dalam sewer line tu. Pada ketika awal lah, saya mungkin kena turun dalam rumah tu lah. Betul. Kayaknya bila set dah sampai tu, saya pun beritahu, Amir, kalau Amir kena selam ni, kalau set besar sampai, mungkin Amir kena selam. Kita tu dalam. Kakak saya memang tak bagi. Biarlah yang dah jatuh tu jatuh lah, kalau dah mati tu matilah. Umpan biasa kan. Lepas tu saya terangkan, bomba ni nak boleh turun air pun, nak boleh turun ke lokasi ataupun air lah, memang banyak penilaian yang kita buat. Banyak kepala, banyak mata yang akan memikir. Maksudnya kita akan rendahkan serendah-rendahnya risiko, baru dia akan membenarkan anggota dia turun. Dengan segala persiapan yang ada tu lah. Dengan segala persiapan yang ada, dengan segala teknologi, peralatan yang ada. Dia dah lengkapkan dengan peralatan, lengkapkan dengan teknologi yang ada, lengkapkan dengan plan yang ada, dengan kata-kata semangat daripada pengurusan tertinggi pun sampai, kita punya KP sampai, dia pun bagi kata semangat, bagi taktik, bagi teknik apa yang perlu. Dan mungkin saya berkongsi kat sini, 29 hari bulan first dive adalah hari jadi wife saya. Sebelum ni pun saya ada berkongsi. Tapi saya tak dapat nak bercerita panjang yang sebelum ni. Biasanya kami punya kami punya sambutan. Kita akan buat baca Yasin, kita akan buat sedikit tahlil macam tu kan, bila hari jadi wife. Tapi bila hari tu saya tak dapat. Jadinya saya terpaksa pujuk macam-macam pujuk lah. Dia memang tak benarkan saya turun pada peringkat awal lah, bila saya dah terangkan macam ni, dah rendahkan risiko di peringkat awal lah, masa first selam tu. Mau tak mau, sebab suit tu memang fit dengan saya, dia pun nak tak nak, dan saya ada buat tindakan yang merendahkan dia punya risau tu, dan dia benarkan untuk saya turun lah. Dengan adanya Cik Azam tu adalah individu yang rapat dengan keluarga saya, sebab dia sebagai pengasuh anak saya. Jadinya sebarang tindakan ataupun perkara yang berlaku, Cik Azam akan update dalam grup pengasuh.
Jadinya dia tahu okey Amir dah turun contoh. Okey Amir dah prepare. Sebab handphone memang saya dah tak tepi, saya dah tak nak gangguan daripada maksud Luar saya lah. tak nak fikir lah. Aku nak fokus, aku nak cari cepat. Itu je. So Encik Azam yang bagi tahu keluarga kalau apa-apa betul. Cik Azlan akan yang ni. bantu untuk sebarang berita daripada saya lah. Itu yang meredakan isteri saya lah. Okey. Untuk selaman pertama. Faham. Ya. Kiranya selaman pertama Berapa lama kat bawah tu Cik? Berapa lama? plus minus 30 minit. Plus Seorang-seorang kat bawah tu Cik Amir? berdua. Oh berdua? Okay. Selam saya, Alright. tenderman ataupun pemegang tali. Okay. Sebab saya akan di-attach dengan tali untuk sebarang kalau ada arus yang menarik. Saya punya buddy memang selalu saya selam pun dengan dia. Dia pegang tali lah. Untuk sebarang kemungkinan kalau saya ditarik, tali tu ada. Tapi dia menyelam juga ke Cik Dia Amir? tak selam. Oh dia tak selam. Dia dekat tangga. Dia dekat tangga. Ya, tangga yang kita pasang dia berada di tangga. Okey. Komunikasi saya akan beritahu tenderman yang pegang alat komunikasi. Kalau saya minta lepas tali, dia akan beritahu lah dekat tender yang pegang tali ni. Lepas tali untuk saya buka ke depan. Untuk tarik, dia akan tarik. Untuk mencari, saya akan bergerak ke kiri contoh. Dia akan tahulah setiap pergerakan saya. Okey, Cik Amir, saya teringin nak tanya juga. Dalam rumah tu 10 kali 10 kaki, apa je yang nampak sebenarnya dalam tu? Seperti yang sedia maklum, kalau Paik Kumbahan ni memang macam-macam benda saing ada lah. Okey. Bila saya dah selam, tak nampak apa cerita dia. Gelap. Gelap terus. Bila saya naik, torchlight ada. Bila dah selam, torchlight pun tak dapat nak menembusi partikel lah. Boleh lah, faham. Benda-benda yang ada tu tak dapat menembusi, tak tahu apa yang ada. Tapi dengan sentuhan, saya dapat tahulah adanya objek-objek lah dalam tu. Oh, ada objek besar ke dalam tu Cik Amir? Ataupun kebanyakannya objek-objek yang kecil-kecil? Ada objek. Ya. Okey, faham. Dia tak boleh cerita secara detail lagi ya Cik Amir? Apa yang objek-objek? Maybe apa yang sentuhan pertama Sentuhan ke pertama. apa ke kalau sentuhan Bau pertama. ke? Ada bau ke dalam pakai suit macam tu? Kalau saya pakai suit memang tak ada bau. Tak ada bau dah. Tak ada bau apa pun. Pakai suit tu Alhamdulillah. Memang mungkin saya pakai dengan cara yang betul, dengan bantuan daripada instruktor yang ada, kawan-kawan yang ada, anggota daripada Selangor pun. Kita pun sebelum selam pun memang kita ada buat 3 peringkat untuk check lah. Kita panggil check sebelum selam. Saya check sendiri, buddy saya check, safety officer check untuk double confirm. Peralatan yang saya pakai ni dalam keadaan baik. Jadinya memang bau tak ada, air pun tak masuk, tak kena langsung muka. Telinga pun saya dah pakai hook semua, dah safety semua. Memang pada sisi sentuhan daripada air yang tercemar tu memang tak ada lah kepada saya. Maknanya waktu tu Cik Amir tak ada kerjasawaan langsung ke? Sebab Cik Amir dah tahu okey, ni baju ni semua dah selamat Alhamdulillah. So aku punya buddy yang akan tarik, akan jaga, ada tenderman dekat atas. Adakah Cik Amir dah tak ada kegusaran waktu tu, ataupun waktu tu dudap lagi aku nak turun tak tahu apa nasib? Macam mana Cik Amir? Okey, untuk anggota bomba Malaysia lah, anggota bomba negara lain saya tak pasti macam mana dia punya senario. Untuk kami ni, kami memang diterapkan dengan konsep setia kawan lah. Okey, maksud dia kita percaya dengan kawan kita. Okey, dengan kelengkapan yang ada, telah dibekalkan dengan peralatan yang ada, dengan plan-plan yang telah disediakan oleh pegawai-pegawai atasan. Ketakutan ataupun takut saya tu betul tadi mungkin tak ada. Kalau saya takut, mungkin saya turun, saya naik balik. Kemungkinan. Ataupun saya turun, saya tak buat kerja-kerja tersebut. Tapi oleh sebab risiko yang telah direndahkan, dengan semangat daripada pegawai atasan, dengan kelengkapan yang ada, kawan-kawan yang ada, semangat daripada kawan-kawan tu sebenarnya sangat-sangat membantu saya lah. Ditambah pula dengan rayuan daripada anak mangsa kan, anak mangsa. Faham. Dan saya pun nak fikir nak settle cepat-cepat, nak balik. Birthday ni. Aduh. Kek tak beli lagi. Kek tak beli lagi, nak kena menyelam lagi kan. Kena menyelam lagi. Saya nak tanya juga Cik Amir, waktu tu Cik Amir menyelam, okey kita dah tahu dah dalam keadaan tu gelap, tak nampak, sentuh-sentuh dapat rasa lah beberapa objek. Okey. Saya nak tambah sikit kan. Untuk berkaitan dengan selaman gelap ni, majoriti selaman yang anggota bomba, pasukan penyelamat di air ni buat
adalah memang visibility zero. Okey. Okay, saya banyak kes yang saya sendiri yang selam, yang saya sendiri yang jumpa body. Tapi bukan saya seorang lah, dengan buddy lah. Kami akan selam macam mana pun mesti 2 orang. Okey. Okey. Teknik yang kami pakai, kalau tidak dibekalkan dengan air water supply, dengan kalau tengok yang video saya pakai tu kan, yang ada pipe banyak-banyak kan, kita gantung dengan tank dengan silinder. Penyelam utama akan dipasang tender, tali. Kita akan buat komunikasi menggunakan tali lah. Adalah 1 tarikan maksud dia apa, 3 tarikan maksud dia apa. Oh, ini yang berdialog antara bomber di bawah dan juga bomber dekat atas. Bahasa rahsia dia. Oh. Diver dengan tender saja faham isyarat tu. Kalau bomber memang semua faham lah, sebab standard bahasa isyarat tu dalam bomber sama. Kita tahu okay, nak minta diver pergi ke kiri, dia bagilah isyarat. Okey, ke kanan. Okey, mungkin pegawai ataupun safety officer ataupun saksi, saya nampak last selam mangsa tenggelam dekat belakang lagi. Okey, dia bagi isyarat untuk bagi tali. Tali dia lepaskan lagi. 6 contoh. Okey, 6 dia bergerak lah. Dia faham kan, penyelam ni faham. Okey, bila dah dapat daripada tender 6 tarikan. Okey, dia dah tahu, okey aku kena pergi lagi sebab dia nak lepas tali lagi. Okey, aku tak faham, aku bagi 5. Aku tarik 5, aku tak faham isyarat apa yang tadi. Ulang balik. Okey, contoh. Oh, dia ada cara dia ada. Kalau nak ada halangan, kita bagi 2. Kayaknya tender ataupun anggota yang di atas pegang tali tu dia tahu, okey sini ada halangan ni. Aku tahu, aku jangan bagi dah dia pergi kat sini. Contoh. Kalau dah jumpa body, 6. Kita bagi 6 3 kali. Adalah cara tarikan komunikasi tu. Itu yang komunikasi rahsia antara tender dengan penyelam. Visibility memang zero. Banyak kami membuat pencarian menggunakan sentuhan tangan lah. Macam kalau nak cari body, more pada sentuhan tangan, kita tak guna objek. Kalau nak cari peralatan ataupun barang-barang kes, contoh kita banyak, ada juga kes yang kita pergi bantuan polis untuk cari pisau, untuk cari rangkau motor. Kita guna magnet contoh, kita guna besi untuk kena ketuk. Okey, kalau untuk cari body kita tak guna peralatan, kita guna tangan lah. Sentuhan lah. Okey, sentuhan untuk di Tasik, di KL, Tasik Tasik Taman Layang, di Lombong dekat PPR Muhibah. Kita ada turun. Dan 2 lokasi tu memang pengalaman saya sendirilah turun, dan alhamdulillah Allah mudahkan dapat. Dengan teknik tali itulah tender tu, dia bagi kanan kiri, kita buka sweeping, kita akan bergerak. Okey, belakang lagi, okey kita bergerak belakang, kita bergerak belakang lagi ke kanan ke kiri sampai jumpa. Tapi Cik Amir, yang ni sama ke dengan apa yang dilakukan waktu misi pencarian dan menyelamat Vijaya Kumar tu waktu tu? Tak sama. Tak sama sebab waktu tu bercakap dengan mesin bercakap. Kita dilekatkan dengan teknologi komunikasi yang sekali dengan full face mask. Kita tak gunalah tali tender tu, tarikan tu, sebab ini dah boleh bercakap terus lah. Boleh bercakap terus je. Bagi tahu je apa benda orang atas pun boleh bagi tahu Amir macam mana. Kita boleh komunikasi lah. Okey. So dia lain. Saya nak tanya tadi tu, kalau dah tak nampak, nak kita cari dengan tangan je kan. Okey. Pernah ke yang macam jumpa mayat tu yang dah rapuh ke, pegang hancur ke? Sebab kita dalam air kan, kadang bentuk tu dah tak sama. Betul. Kan? Untuk pengalaman saya belum lagi, tak dapat lagi situasi yang macam tu. Okey. Pengalaman saya mangsa 1 hari, jatuh petang, jatuh pagi, petang kami selam. Contoh, ada yang jatuh tengah hari, petang, kami jumpa. Dia sebab alhamdulillah orang Malaysia ni dia awareness, dia nampak je situasi yang dekat Tasik Layang tu, dia nampak je mangsa bergerak masuk dalam air, tiba-tiba tenggelam. Okey. 2 orang, ayah dengan anak. Ayah nampak dekat tebing, anggota daripada balai dapat pergi ambil body, tenggelam lah. Yang anak tak tahu ada kat mana. Jadinya itu yang memudahkan untuk operasi kami selam. Macam dekat Lombong Muhibah tu, ada saksi yang nampak last dia tenggelam kat sini. Jadinya spot-spot tu ada, saksi mata tu ada, memudahkan untuk kami cari. Untuk selaman ataupun sebarang operasi yang kami pergi ni, memang nombor 1 kita letak kuasa daripada Allah lah. Kita sebagai Islam, kita percaya memang Allah yang bagi keberanian kepada kita. Dia yang mendetikkan hati kita untuk kurangkan
rasa benda tu aku nak tolong orang, insya-Allah Allah akan mudahkan lah. Itu yang saya pegang. Akhirnya apa yang sebarang kes yang saya pergi, doa mesti ada. Sebelum kita selam, aktiviti selaman sekalipun, doa mesti ada. Kita minta kepada dia memudahkan urusan, jauhkan daripada sebarang risiko lah. Yalah. Kuasa daripada dia lah. Nak tak nak memang kita kena akui tersebut sebagai as a Muslim. Tapi Encik Amir sendiri tahulah risiko tu. Maybe selaman, kalau lah anda kata selam tu tak naik-naik, adakah Cik Amir sendiri kata redha lah dengan benda tu? Okey, untuk risiko selam tak naik-naik, nak tak nak ada juga persen tu ada. Tapi untuk mengelakkan persen selam tak naik-naik tu, kita balik pada borang tadi lah. Kita perlu isi borang. Dia perlu berfikir sebelum tu lagi Ya, sebenarnya. betul. Kita kena berfikir sebelum tu. Kita kena isi borang, anda fit ke tak, anda dah tidur nyenyak cukup tak cukup, sebelum ni makan ubat tak makan ubat. Ada borang, kita kena declare sendiri. Dan kita perlu tanda tangan lah sebagai endorse pada apa yang kita isi. Borang tu setiap kali turun ke dalam air ke? Ya, kita ada borang sebelum selam. Kalau kita tengok ada satu format lah. Kayaknya, dan individu tersebut isi, ada pula saksi, body sebagai saksi. Aku yang endorse, okey, memang betul. Penyelam ni sehat, fit untuk selam. Dan selepas selam pun ada lagi borang untuk diisi. Selepas selam ada tak kesan apa, pening ke tak, ada nak muntah ke tak, ada rasa sendi, macam tu. Oh, faham. Dia post lepas selam tu Ya, lah. ada pre-post pun ada. Faham. Okey, Cik Amir, itu kejap saya nak tarik yang berkenaan, maknanya waktu yang Cik Amir cari dekat dalam rumah tu, yang 10 kaki tadi tu. Ya, 10 kaki tu. Yang tu dia dekat situ saja, dia tak jalan ke depan lagi lah. Belum, ya betul. Itu dia area 10x10 sahaja. Cik Amir, saya berminat nak tahu Cik Amir, untuk selaman kedua. Okey. Selaman kedua tu kenapa dia dibuat, dan apakah selaman kedua ni dia cari lebih jauh? Macam mana Cik Amir? Cik Amir boleh ceritakan? Okey, untuk selaman kedua, kalau tak salah saya adalah 1 hari sebelum operasi ditutup. Okey. Okey. Sebab apa selaman kedua itu dibuat? Sebenarnya kita ada guna teknologi untuk menghantar kamera lah. Okey, sebelum hantar kamera kita ada guna teknik untuk menghantar tong air. Okey, kita isi tong air. dan kita tagging pada tong tu, dan kita lepaskan pada lokasi yang pipe pecah tu. Okey, tong tu dia tak lepas ke siwa yang 70 meter tu. Maksud dia tong tu dia tak boleh nak pergi ke siwa yang 70 meter daripada lokasi sinkhole. Okey. Bila kita lepas tong di lokasi Wisma Yakin yang manhole pertama selepas sinkhole tu, tong tu kita dapat jumpa. Kita buka di bawah, kita tunggu di bawah, tong tu dapat melepasi. Dia kira tunggu di hujung lah ni. Bukan hujung, jarak lebih kurang 4 manhole, dan kita buka di bulatan Kinabalu tu, ada dapat benda tu. dapat tong yang kedua. Tong pertama kita tak dapat. Lepas tu kita hantar kamera. Ada kamera daripada agensi Indah Water kalau saya tak salah. Masuk kamera, ada halangan. Okey. Kamera dapat kesan halangan. Dalam Siwa tu, dalam pipe tu lah, kita panggil bahasa mudah pipe. dalam pipe. Ada halangan. Dan yang sebelum saya selam tu ada bantuan daripada, tak salah saya, Singapura kalau tak salah saya. Dia bawa water drone. Water drone lah. Okey. Dia masukkan dan bergerak pun ada halangan. Maksud dia mesin ataupun teknologi yang ada dah detect memang ada halangan. Jadinya pengurusan tertinggi buat keputusan perlu juga hantar diver untuk confirmkan halangan tu macam mana. Okey, halangan tu macam mana, dan keputusan daripada diver ni akan memberi kesan pada proses misi mencari ni. Okey. Itu yang kalau perasaan selepas saya turun dan keesokannya terus kita declare tutup. Untuk proses mencari itulah kita buat pergi ke search and recovery. Okey. Jadi yang dalam pipe tu
anggaran Encik Amir dekat area mana kalau dari segi surface ni yang sangkut tu? Maksud dia? Okey kan Berapa jarak jauh daripada sinkhole ke tempat yang ada halangan yang tu? ada halangan tu. Okey, dapat detect 50 50 meter daripada jarak sinkhole tu. Oh, Akhirnya water drone tu dapat pergi sampai ke situ. Dapat pergi sampai ke situ. Lepas tu dia tak boleh pergi dah. Encik Amir waktu tu yang kali kedua turun pun sampai 50 meter macam tu? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Untuk body saya tak sampai. Faham? Sampai berapa boleh settle Encik Amir waktu Sampai tu? 20 meter sahaja. 20 meter? Okay. Daripada sinkhole? Daripada sinkhole, ya. Oh. Faham. Lama tak Encik Amir pergerakan daripada turun ke sinkhole sampai nak menuju ke 20 meter? 20 meter Encik tu. Amir tu? Berapa minit anggaran? Plus minus 30 minit juga. 30 minit juga Dan bawah tu memang dia dibuat maksudnya tak boleh lama kat bawah tu ke atau tak kisah sebenarnya? Okey, untuk peralatan yang saya pakai sebenarnya tak kisah berapa lama, selagi diver mampu bertahan, boleh. Sebab dibekalkan guna kompresor. Okey. Dan kita ada silinder 2 untuk apa-apa kalau kompresor habis minyak contoh, diver boleh lagi bernafas sebab ada silinder yang ada. Jadinya seberapa lama diver boleh tahan, boleh. Tak jadi masalah selagi tak ada apa-apa kemungkinan lah. Jadi kenapa dia punya limitation tu sampai ke 20 meter sahaja tadi? Sebab dengan halangan yang ada tu yang membuat saya memberi keputusan tak boleh meneruskan. Okey. Melalui intercom lah pada waktu tu. Ya betul. Dia peringkat awal, kalau saya undur boleh. Untuk selaman yang kedua ni. Okey, untuk selaman kedua ni pada peringkat awal memang bukan saya adalah individu yang pertama lah sebagai diver, sebab sebelum tu saya dah dive. Saya dah turun walaupun tak dalam. Sebab kalau untuk diver dia dah faham lah dive table tu, kalau dah selam kena rehat berapa lama. Okey. Kalau selam kedalaman sekian, sampai kedalaman sekian kena relax dulu untuk bebaskan sebarang gas yang dalam badan. Itu kalau kedalaman lah. Faham. Untuk dive yang pertama tu tak melibatkan kedalaman. Okey. Jadinya saya dah buat dive yang hari kedua tu, yang kedua tu peringkat awal tim nak saya rehat lah. Okey, Amir rest dulu. Saya sebagai penyelam kedua. Saya bukan penyelam pertama lah. Kalau untuk yang dive yang kedua tu, saya selection yang kedua. Amir rehat dulu, bagi member turun dulu. Kalau apa-apa ataupun perlu selaman yang kedua, selepas tu baru saya turun. Okey, itu kalau perasan kita tengok ada yang kawan-kawan yang pakai tank siap-siap, itu adalah rescue diver. Apa-apa jadi pada penyelam, rescue diver ni akan turun. Okey. Untuk selamatkan bantu diver tu untuk lah. selamatkan diver. Kalau perasan 3 orang tak salah saya pakai. Pakai tank tu. Akhirnya apa-apa nanti rescue diver ni akan turun lah. Itu plan lah, plan B. Kalau apa-apa jadi dekat first diver dalam tu, rescue diver akan turun. Dan kalau ikut macam saya cakap tadi, memang saya sebagai as a second diver. Tapi bila dah sampai jam ataupun ketika tu pegawai tertinggi ada panggil, pengurusan tinggi ada panggil, kami as a team untuk bincang balik, dan dia ada buat lukisan untuk bagi tahu risiko-risiko yang ada. Itu yang bagi tahu kalau pecah berapa tan kubik akan keluar kan. Okey, masa itulah dia ada briefing kami. Dan ketika tu saya ambil inisiatif pergi ke diver pertama. Saya beritahu kat dia, bagi saya lah turun. Okey, sebab apa? Sebab risiko yang ada. Pipe yang turun, pipe yang kita perlu masuk ni, kita tak tahu hujung tu macam mana. Okey. Boleh sampai hujung ataupun tak. Satu lagi, saya seorang je yang pernah pakai air surface supply tu. Sebab hari first yang saya pakai. Jadinya saya pergi dekat kawan saya tu, saya kata tak apalah, bagi saya turun. Saya dah pernah pakai semalam. Saya dah confident dah dengan alat yang ada. Saya dah, pembiasaan tu dah tak perlu pada saya. Jadinya kalau individu kawan saya yang turun, dia perlu pembiasaan dahulu. Baru dia boleh bergerak ke dalam lokasi yang sempit tu. Faham. Jadinya saya beritahu kat dia, tak apalah, bagi saya turun lah. Semalam pun bukan selam dalam pun. Jadinya untuk masalah selam dalam untuk rehat tu tak ada lah. Jadinya saya ambil
inisiatif untuk saya sebagai penyelam pertama juga lah. Untuk masuk di dalam pipe yang memang info daripada sepupu saya. Jangan masuk pipe, dia cakap. Jangan masuk pipe, risiko memang sangat-sangat tinggi, dia cakap. Sebab kita tak tahu apa. Betul lah dia cakap, kita tak tahu apa dalam. Sebab dia beritahu kalau sebelum-sebelum ni kalau dia buat kerja memang dalam tu lapisan lemak. Keliling. Oh, jadi sepupu ni bekerja dengan Okey, untuk sepupu saya ni adalah kalau di Ipoh dia ada satu company. Boleh mention Boleh. Specialist drain man di Ipoh. Okey. Dia memang buat kerja-kerja sebarang jenis pipe yang tersumbat. Dia ada teknologi, dia ada kamera, dia ada high pressure hose. Dia boleh clearkan masalah tu. Walaupun sekecil-kecil pipe di rumah pun dia buat. Jenis kalau ada objek tersumbat, tersangkut dalam pipe, memang dia akan buat lah. Dan pipe berbentuk pun dia buat. Dia dah share dengan saya video keluasan. Saya beritahu memang saya selalu tanya pendapat dia. Sebab kerja dia tahu. Macam saya memang saya tak tahu langsung berkenaan dengan pipe silver ni. Saya rujuk pada dia untuk luas 1.5 macam mana Lee. Saya WhatsApp dia. Okey, dia hantar video. Dengan body dia, saya lebih kurang. Jadinya saya, okey, tak apa, aku boleh masuk. Jadinya rujukan-rujukan yang saya buat tu yang menyebabkan saya rasa confident. Untuk saya turun as a diver lah. Dengan kelengkapan yang ada, dengan semangat, kata-kata semangat pada pengurusan tertinggi lagi, dengan rayuan daripada anak mangsa. Itu yang mengadakan confident pada saya lah, keyakinan pada saya untuk buat selaman yang kedua. Dan selaman kedua tu pun 30 hari bulan tu adalah birthday juga. Birthday arwah ayah saya. Jadikan sebagai semangat pada saya lah. Okay, saya turun. Pada peringkat awal, dengan halangan yang pertama saya dapat, saya tegangkan kepada Cik Nazri ataupun instruktor kita daripada Fram Tronoh tu. Dia yang sebagai pemegang intercom di atas. Saya beritahu halangan yang pertama, dia dah tak benarkan saya turun. Dia as a safety officer, keputusan daripada dia. Dia dah tak benarkan untuk saya teruskan pada peringkat awal lah. Tapi bila saya terangkan pada dia, sebab saya adalah individu yang ada dekat situ, saya yang buat penilaian risiko yang terakhir. Jadinya saya beritahu dekat dia, boleh cik, saya boleh teruskan lagi, bagi lagi 3 kaki. Okey, dia hulur 3 lagi. kaki ke depan lah. Kena saya bergerak lagi 3 kaki. Dia bagi lagi bergerak dan saya minta lagi 3 kaki, bergerak, jumpa halangan kedua, saya terangkan kat dia sekian. Okey, dia pun dia tanya dulu, macam mana man, nak undur ke tak? Okey, dia pun tanya keadaan air macam mana. Okey. Dan okey tak okey, dia sentiasa update. Kayaknya komunikasi saya dengan dia tak boleh terputus, tak boleh terdiam untuk pastikan saya okey lah. Dan bergerak jumpa halangan kedua, saya terangkan halangan ketiga. Okey, saya minta lagi pergi sampai ke halangan yang terakhir yang menyebabkan saya buat keputusan untuk patah balik lah. Bukan saya surrender, bukan, tapi dengan risiko yang ada pada saya kalau saya pergi, dan dia akan lagi menyukakan lagi lah kalau anything happen. Jadinya saya ambil keputusan untuk patah balik. Itu pun dah banyak total halangan. Halangan tu kalau dalam pengiraan dalam berapa kalau halangan? 20 boleh. 20 halangan sebelum sampai ke yang 20 meter ke depan tu. Setiap pergerakan saya terhenti sebab halangan. Dan saya beritahu dekat intercom kat atas. Okey. Saya minta lagi dan boleh jadi setiap pergerakan tu adalah halangan lah. Berapa lama masa tu? 30 minit. 30 minit tu lah. Ya. Cik Amir, berkenaan dengan yalah Cik Amir dah masuk daripada pengalaman pertama menyelam dan kemudian pengalaman kali kedua menyelam, mesti ada backup plan yang Cik Amir buat. Saya difahamkan dan diberitahu juga Cik Amir dah siap sedia dah sebab sepupu dah bagi tahu dan ada orang, maksudnya ramai yang buat kajian kan sebelum Cik Amir turun. So dah ada backup plan. Boleh tak Cik Amir terangkan, kalau bukan semua pun lah, at least 1-2 backup plan yang kalau apa-apa terjadi dekat Cik Amir di kat bawah, apa yang backup plan ada? Okey. Pertama sekali, sebelum saya diberi kebenaran untuk masuk ke dalam pipe tu, pengurusan tertinggi minta untuk kita rendahkan tekanan air lah. Maksud dia, kalau kita tengok video tu sebelum ni nampak air laju kan, lebih 3 knot. Jadinya rendahkan tekanan air, kita minta
Hydrosub HPMM daripada tak salah saya jentera daripada Negeri Sembilan datang. Pump Hydrosub pump sedut air. Okey. Dan ada lagi bantuan daripada kontraktor dan Indah Water, ada 3 pump. Okey. Sekiranya air berlaku kenaikan yang mendadak, pump tu akan sedut. Okey, pump tu akan on lah. Okey, untuk saluran silver line tu dia boleh tutup sebanyak mana dia boleh tutup sahaja. Maksud dia ada halangan dan dia tutup guna teknik ada plywood tutup dan ada sandbag tutup. Tapi sebab halangan yang ada tu menyebabkan air masih lagi ada. Kalau perasan air masih lagi lalulah dekat situ sebelum saya turun tu. Okey, bila saya dah turun, saya dibekalkan dengan satu safety line ataupun tali penyelamat. Dan kalau anything happen pada saya, orang atas akan tarik lah. Okey. Dan sepupu saya pun beritahu, Amir, kalau ada pening, kalau ada tertelan air tu kan, mana tahu kan anything happen kan, kalau kan. Okey, kena cari vitamin C banyak, kena minum susu. Dia beritahu lah, susu lembu pure. Dia beritahu mungkin pengalaman daripada dia, apa yang dia hadap. Dan penting sekali kena cari ubat lah, dia beritahu ubat antibiotik untuk kuatkan daya tahan badan kan. Selepas tu kayaknya apa yang dia nasihatkan tu, apa yang dia sarankan tu memang kalau ada kesan dia maklum buat lah. Tapi Alhamdulillah pada saya setakat ni memang tak ada kesan lah. Tapi daripada penceritaan daripada kawan-kawan, ada yang terkesan daripada buka sahaja manhole terkena udara yang berbau, gatal. Nak berkongsi, sekiranya ada di lokasi terkenanya bahangan ataupun udara daripada dalam chamber tersebut boleh mengakibatkan kesan gatal. Kesan gatal lah. Kena udara saja, bukan kena air. Baru kena udara. Bau kita dapat hidu bau, itu pun dah ada meninggalkan kesan. Kalau pada individu yang mungkin ada sejarah sakit kulit ataupun macam mana sebelum ni kan, adalah meninggalkan kesan gatal lah. Ya. Saya impress dari tadi. Ya. Betul. Benda tu bukan kerja senang. Dia apa yang saya nampak juga dari ni sebenarnya sepanjang operasi mencari dan menyelamat ni sebenarnya banyak juga entiti agensi yang terlibat. Ya, betul. Banyak. Sedaya upaya lah. Betul. Sedaya all upaya. Lebih 100% kita cuba. Betul. Sedaya upaya. Berita yang agak menyedihkan di mana pada 30 hari bulan Ya, betul. 30 hari bulan iaitu operasi mencari dan menyelamat Vijay Kumar ni, SAR ni telah ditamatkan lah. Di mana sehari selepas Cik Amir masuk dan mengatakan halangan yang pada jarak 20 meter tu lah. Okey. Tapi kita masih meneruskan pencarian, tapi kita tukar pada kaedah search and recovery. Pada kontraktor lah, kontraktor yang akan buat kerja-kerja seterusnya. Dia akan mencari sambil baiki. Okey. Kalau mungkin maksudnya dia tak adalah habis macam tu je. Bukan, tak. Kita tak lepas tangan terus. Kita masih lagi pergi ke fasa search and recovery. Faham. Maknanya Cik Amir sebagai individu yang orang kata bertungku lumus lah daripada hari pertama kejadian berlaku sampailah ke akhirnya. Maksudnya bukanlah orang lain tak bertungku lumus. Dia kerja berpasukan. Ya, kita faham. Tapi kerana kita ada Cik Amir hari ni mewakili, Cik Amir ada tak sebarang orang kata perasaan, orang kata kekesalan, mungkin apa-apa sahaja yang bermain di minda Cik Amir pada hari terakhir yang kata okey, ini dah kita punya ni, kita tak dapat teruskan dekat sini. Okey. Untuk 30 hari bulan tu, selepas pengurusan tertinggi KL yang maklum pada kami, kes operasi kita akan tutup. Tapi masih lagi ada desakan daripada anggota kami ni, daripada pelaksana kami di bahagian bawah ni, minta tuan bagi lagi sehari, kami nak masuk daripada bawah pula. Kita dah tahu halangan daripada atas 50 tadi kan, sebab kita 50, kami nak masuk daripada bawah. Daripada Wisma Yakin kita nak masuk
ni more pada anggota Storm lah. Okay. Dengan bantuan daripada kami, daripada tim PPDA ni yang ada. Kita minta lagi dekat Tuan Rozihan lah. Tuan bagi lagi sehari untuk kita cari ataupun mula daripada bahagian bawah. Untuk kita cuba penetrate, cuba masuk. Sebenarnya hujung hati kecil kami ni rasa operasi tu bila kita tak dapat nak selesaikan, kita rasa tak lengkap. Macam saya selamat pertama saya pun saya rasa bila tak dapat kerja yang sepatutnya kita selesaikan ni, kita rasa tak puas, kita rasa frust, kita rasa kenapa tak dapat masa panjang lagi, kenapa macam itulah. Sebelum saya buat selamat yang kedua, bila dah tahu ada halangan-halangan tu, okey, aku kena reda. Nak tak nak aku kena reda lah. Tak dapat nak selesaikan kes ni, tak dapat sebarang petunjuk langsung. Nak tak nak, kami kena pasrah lah. Saya kena pasrah. Saya tak dapat nak menyelesaikan misi tu. Dan desakan yang kami buat untuk pada Tuan Rozihan untuk tambah lagi sehari 31 hari bulan, memang tak dapat lah. Memang dia tak bagi sebab risiko yang memang sangat-sangat tinggi lah. Keselamatan ya, betul. Atas skop keselamatan memang dia tak bagi penetrate daripada bawah. Okey. Tapi Cik Amir, ini cerita mungkin salah satu benda yang menyedihkan lah juga. Tapi ada tak pernah Cik Amir dah berkhidmat selama 13 tahun, mesti banyak juga yang Cik Amir berjaya selamatkan juga kan. Boleh tak saya tahu perasaan bila kita tak dapat, of course kita ni lah, tapi bila Cik Amir dapat menyelesaikan tu, apa yang berlaku Cik Amir pada waktu tu? Contoh kes yang lain lah yang Cik Amir jumpa. Okey. Untuk kes yang lain berjaya menyelamatkan, saya personal saya punya pengalaman, mangsa ataupun situasi adalah sebenarnya bukan cubaan bunuh diri. Okey. Tapi oleh sebab mangsa ataupun si pelaku ni adalah orang kurang upaya, autism ataupun lembam, saya tak sebab dah lama sangat, dah lama lebih 5 tahun. Okey. Situasi dia, mangsa ni kita sebagai mangsa lah, yang lelaki lah, saya sebut lelaki, dia berada di balkoni dan dia tutup grill, tutup sliding door, kunci. Dia berada di balkoni. Okey. Daripada dipahamkan daripada petang, ketika tu saya tak bekerja. Okey, saya tak bekerja lah. Saya ada di rumah. Pukul 2 pagi kalau tak salah saya, ada call masuk. Okey, call masuk minta tim, satu tim lah. Saya berkongsi kat sini, ada satu tim di Kuala Lumpur ni, kita ada satu tim high res rescue team lah. Okay. High res rescue team ataupun HRT yang kalau ada melibatkan kes menyelamat di bangunan tinggi sebagai contoh, ada perlu menyelamat menggunakan tali, ada tim ni lah akan dihantar. Jadinya yang situasi yang saya berkongsi tadi tu, dalam 2 pagi lebih dapat call, blast dalam grup, perlu tim high res untuk turun lokasi cubaan mangsa bunuh diri lah. Ketika tu saya di rumah, dan dalam grup kawan saya seorang lagi, partner saya, ada blast. Okey, dia dapat respon. Saya pun bila dah nampak seorang dapat respon daripada kuarter saya yang sama, saya pun respon juga. Kami respon 2 orang lah, pergi naik motor ke lokasi, dan tak salah saya tingkat 29. Rumah ni lah, pengadu ni. Dan kami dah sampai, anggota yang ada ketika tu dah pasang siap lah kelengkapan, tali, dah pasang lah semua. Tapi tak cukup strength anggota untuk dive turun. Sebab kita kena ada anggota yang cukup untuk keselamatan, untuk tengok anchor, untuk tengok tali, untuk tengok sebarang kemungkinan. Jadinya tak cukup anggota yang ada. Itu yang diperlukan untuk anggota high res bawa kelengkapan yang ada. Kelengkapan ekstra lah. Kelengkapan dalam jentera ada, tapi perlunya kelengkapan ekstra situasi mangsa bunuh diri. Jadinya kita sampai. Bila dah sampai, barang dah semua set up, saya dah confirm dengan peralatan, saya dah confident peralatan yang ada, saya pakai harness dan turun. KOK ataupun Komando Operasi Kanan ketika tu dia beritahu, okey Amir, jam turun, peluk je dia, jangan bagi dia terjun. Tangan ada pisau.
Macam tu lah yang saya dapat info ketika tu. Dia tengah buat apa? Dia murung. Oh tapi Temenung bagi makan-makan. Bagi air-air. Tapi buka pintu tak nak buka. Dia duduk atas kursi, nak terjun, dia berdiri atas kursi. Balkoni berdiri atas kursi. Kalau nak terjun memang boleh terjun lah. Tapi dia tak terjun lah ketika tu. Bila saya turun lah dengan kawan saya, Cik Sopian lah, kita turun. Dan saya sebagai diver pertama lah, kita pun istilah mungkin diver kita panggil, rescuer pertama. Turun, terus saya dapat terus ke mangsa lah, dan saya terus peluk, dan kawan saya daripada bahagian dalam rumah terus start pemotong power saw untuk potong mangga pintu, dan terus dapat lah. Kayaknya kepuasan masa tu memang sangat-sangat puas lah kita rasa kan, operasi berjaya untuk menyelamatkan satu nyawa walaupun berlainan bangsa, berlainan agama, tapi kepuasan tu memang tahap maksimum lah dengan aktiviti ataupun tindakan daripada tingkat 31 kita pasang anchor dan kita jump dengan jam tu dia terus turun dan dia terus saya ambil satu loop satu tingkat terus dapat ke mangsa. Kelak lah rezeki mungkin rezeki saya ketika tu dapat cantik pergi ke mangsa dan jatuh di atas baldi, saya rasa basah. Rupanya baldi tu air kencing dia. Itu tak apa lah, itu memang bawaan satu tak hal lah. apalah. Sebulan lah begitu Amir kena kencing kan. Amir kena kencing kan. Air kencing dia kan. Kayaknya kepuasan menyelamatkan individu tu memang tak dapat nak digambarkan lah kan. Contoh juga yang saya selam dapat body tu memang tak dapat nak digambarkan lah. Kepuasan dia tu. Gila balik tu senyum, rasa puas lah bekerja tu. Betul. Kayaknya kita punya misi tercapai, kita rasa seronok lah, kita rasa okey aku dah dapat tolong orang, kita pun tak ada benda kita nak fikir. Macam contoh yang sinkhole tu termenung jugalah kan, kenapa tak dapat, macam mana tak dapat, tapi bila dah selamat tak akhir yang saya buat tu, saya dah dapat terima kenyataan memang macam tu situasi dia, memang menyukakan lah sebarang aktiviti mencari di lokasi. Baik. Saya rasa saya dah dapat apa yang saya nak hari ni, Amir. Maksudnya cerita daripada kita kenal dengan Cik Amir daripada awal. Lepas tu kita bercerita pula tentang momen ataupun saat operasi pencarian dan menyelamat Vijaya Kumar di Masjid India baru-baru ini. Dan apa yang saya boleh concludekan lah berdasarkan apa yang kita borakkan Encik Amir. Ini secara peribadi saya sendiri, saya nampak Encik Amir adalah seorang wira penyelamat yang satu perkataannya adalah berani. Dan berani tadi Encik Amir dah jawab dah, dia datang daripada Allah SWT lah. Okey, berani tu datang daripada Allah yang memberi keberanian. Tapi satu lagi, Encik Amir ni juga orang yang sukarelawan tau. Dia suka rela. Kalau ini sedikit yang saya rasa pada hari ini yang kita nak jemput podcast, Encik Amir adalah antara orang yang sukarelawan yang pertama yang mengangkat tangan, yang nak join kita punya podcast. Maksudnya saya berbesar hati sebab saya memang kalau boleh nakkan Abang Misai kali ni untuk saya interview podcast. So dapat rezeki kita berjumpa, dan waktu untuk dia kali pertama menyelam pun, walaupun dia bukan sukarelawan tapi saiznya kena, itu dah nasib dia. Dan kali kedua adalah dia juga yang sukarelawan. Perasan tak benda tu? Maknanya dia adalah orang yang kalau tak ada orang lain, aku ke depan. Ya, betul. Kalau tak ada orang lain, itu ke depan. Itu apa yang saya nampak daripada pandangan saya terhadap Encik Amir sebagai daripada perspektif rakyat kepada seorang wira, sang wira lah yang menyelamatkan bangsa-bangsa dekat luar sana tu. Dan apa yang saya boleh katakan, kalau saya lah, saya mengharapkan Encik Amir, ramai lagi orang jadi seperti Encik Amir lah. Kalau boleh, yang suka nak menyelamat. Kalau boleh saya sendiri pun teringin nak sifat-sifat yang seperti Encik Amir lah, menyelamatkan dan juga orang kata membuat benda-benda baik lah, Amir. Membuat benda-benda baik, menyelamatkan orang semua tu. Saya nak tambah sikit Dan. Sebenarnya sepanjang kita punya podcast ni saya perasan
Encik Amir ni sebenarnya adalah seorang critical thinker juga sebenarnya. Okay. Which is kalau dari tadi podcast kita banyak sebut tentang nombor. Saya rasa Cik Amir ni juga adalah seorang yang pandai matematik. Walaupun dia kata sepanjang kita borak tadi, kita borak tentang keluasan skewer 10x10. So dalam otak saya dari tadi pun sebenarnya duk imagine yang boleh dia kata dengan saiz badan dia dah tak boleh pergi. So dia critical thinking tu adalah sangat penting untuk apa tindakan yang sepatutnya kita buat. Menjadi seorang penyelamat itu adalah benda yang penting lah. Macam cerita yang terakhir dia cerita tadi, daripada tingkat 30 anggaran yang dibuat nasib kena. Saya tak rasa tu nasib kena, mesti pengalaman tu dah ada yang macam latihan dan sebagainya. Kalau daripada ni turun tu terus tekam, mesti kena ni kan, kena tak kena pun kan, mesti diameter tu sama. Which is yang critical thinker untuk jadi seorang anggota bomba. Dan juga nak jadi, mungkin ada pendengar-pendengar kita ni yang dengar terinspirasi daripada cerita Encik Amir hari ni, nak jadi macam Encik Amir. Critical thinking tu kena ada. Betul. Itu daripada pandangan kita, daripada pandangan kita, Matt. Tapi mungkin sebelum kita nak tutup kita punya podcast hari ni, kita just nak tanya Encik Amir, apa yang orang dekat luar sana tu, netizen yang tengah tengok podcast kita, yang tengah dengar dekat Spotify sekarang ni, kalau diorang nak jadi wira ataupun penyelamat macam Encik Amir, atau diorang nak jadi saja diorang tak jadi bomba tapi diorang nak jadi wira atau penyelamat, boleh ke? Atau apakah nasihat Encik Amir kepada diorang kat luar sana? Okay, untuk jadi wira sebenarnya tadi tu tinggi sangat tu. Okay. Saya pun sebenarnya tak ada perkataan yang boleh nak describe macam mana nak jadi wira. Kita pun as a hamba kita serah kepada Tuhan lah nombor satu. Untuk yang beritahu, betul lah, training sangat-sangat diperlukan lah untuk menghadirkan keyakinan pada diri, keyakinan pada peralatan, dan kawan-kawan ataupun persekitaran tu sangat-sangat perlulah untuk menjadi individu, bukan jadi Amir. Okey, untuk jadi individu yang berani ni, kita kena berkawan ataupun bergelumang dengan individu yang berani jugalah. Kita nak jadi wangi, kita kena kawan dengan penjual minyak wangi. Macam tu kan. Kalau untuk jadi berani, untuk jadi positive minded, kita pun kena berkawan dengan individu yang sedemikian. Kalau kita nak main tali, kita kena berkawan dengan individu yang main tali, yang macam tu. Saya punya skop lah untuk menjadi rosak ataupun tak baik, kita pilih kawan yang tak baik. Tapi kalau dapat elak, kita elak lah benda semikian rupa kan. Saya pun sebenarnya ikut rezeki memang Allah dah susun cantik lah setakat ni. Apa yang saya plan, apa yang kami plan, team plan, sangat-sangat membantulah untuk sebarang-sebarang operasi yang perlu kami hadiri. Untuk menjadi anggota bomba ataupun pasukan penyelamat, memang sangat-sangat diperlukan untuk kita bekerja dalam sebarang situasi, walaupun kita stres, walaupun mental ataupun fizikal kita penat, kita kena bersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sebarang kemungkinan lah. Okay, bagi saya sikit lagi lah. Bagi saya, Encik Amir punya, kalau secara generalnya pekerjaan bomba ni, bagi saya satu orang yang berani, satu kerja dia boleh jadi daripada secomel-comel menyelamatkan kucing sehinggalah sedahsyat-dahsyat kerja yang sampai kita baru dengar tadi, turun dan selam di saliran kumbahan. Siapa je yang mampu, Meh? Kalau awak bagi saya, memang tidak lah. Memang betul. Saya sangat-sangat takut dan berfikir. Saya tahu benda ni bukan semua orang boleh lakukan. So terima kasih juga dan syabas juga kepada pasukan penyelamat bomba dan penyelamat yang turut membantu dalam operasi mencari dan menyelamat Wijaya Kumar baru-baru ini. Okey, itu saja Encik Amir untuk kita punya podcast kali ini, Amir. Dan kepada penonton dekat luar sana yang masih menonton, terima kasih kerana masih menonton, yang mendengar di Spotify, masih mendengar di Spotify, terima kasih. Jangan lupa tekan button follow dan juga subscribe YouTube channel Sirat Limau Official. Dan Amir, ada apa kata terakhir sebelum kita tutup? Sebelum kita nak tutup, saya dengan rasa rendah diri ingin berterima kasih kepada Encik Amir dan juga pihak bomba Jalan Hang Tuah kerana sudi menerima lamaran untuk interview kami pada hari inilah. Jadi korang juga macam biasa boleh juga follow kita orang dekat Spotify dan juga follow di YouTube.
Betul. Itu saja, sampai kita jumpa lagi di episod podcast seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye bye.